Okey, saya start record. Maaf, tak apalah, kita dah habis pasal ayat introduction tadi. InsyaAllah kita masuk kepada slide seterusnya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada sesiapa yang ada soalan ke apa semua nanti boleh. Sama ada saya ni co-host akan bantu untuk bacakan soalan sebagainya. Saya tak tengok nanti mesin-mesinnya. Suara dengar ya? Mungkin gambar kot. Mungkin gambar ni akan slow sikit sebab internet kot. Tapi saya pakai Unify dah ni. Tapi Allahu'alam. Kadang-kadang ada masa line ni jadi slow. Dia jadi tak berapa laju. Mungkin agaknya. Akan jadi gambar tu nampak lag sikit kot. Nampak lag sikit ya. InsyaAllah. Tak apa, saya teruskan dengan perbincangan kita. Tadi kita dah bincang pasal surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ayat ni kita tentang solution kepada masalah tidak tenang, tidak tentram tadi. Solution kepada masalah anxiety dan sebagainya. Nanti kita akan bincang masa kita bincang pasal rawatannya, insya-Allah. Jadi kalau ikut kamus Dewan Bahasa ya, apakah yang dimaksudkan dengan anxiety? Tapi ikut translation, kalau ikut kamus bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dia kata risau, kerisauan. Kita tengok ada banyak istilah yang hampir sama. Istilah hampir sama ni banyak. Termasuklah kebimbangan, kerusingan, kekhawatiran, kegelisahan. Jadi nanti tengok dalam slide sini, saya pun jadi agak macam confused tak guna apa. Senang bahasa Inggeris anxiety, tapi rasanya kalau ikut nak bagi faham bahasa Melayu, itu perasaan yang cuba digambarkan. Orang ada anxiety, dia gelisah, keresahan, kecemasan. Tapi kalau kecemasan dalam bahasa Inggeris jadi emergency pula, dia tak sesuai. Jadi tapi bahasa Melayu kita biasa gunakan kecemasan. Dan kadang kita cemas. Kalau sebenarnya kata comeh rasa kan, comeh macam tu kan. Kecewakan, kita rasa rimas, kita rasa saru. Allah, ni istilah baru lah. Kalau istilah Indonesia ada kata galau, macam-macam lah. Itu ada istilah susah hati, gelabah, kegelabahan, susuh hati, pusang hati, bingung. Ini daripada DBP ya, istilah-istilah lain. Jadi istilah tu hampir sama, tapi dia merujuk kepada anxiety lah, ya, kerisauan. Tadi saya guna banyak istilah kerisauan. Jadi kalau tengok nanti, kalau saya bagi nama diagnosis itu agak pelik. Pada bahasa Inggeris sedap sikit sebut. Kalau doktor ni kebanyakan kita pakai bahasa Inggeris. Jadi kita tak pakai bahasa Melayu, tapi bila cerita dengan pasien Melayu akan jadi macam-macam istilah akan keluar. Ya, itu biasa. Okey, slide seterusnya kita tengok apakah definisi segi medikal. Jadi kita tengok definisi ini juga digunakan juga oleh doktor-doktor Islam yang mana berminat dengan juga rawatan Islam. Jadi sekarang akhir-akhir ini kita tengok ya, bukan setakat masyarakat negara-negara Islam atau masyarakat yang beragama Islam, masyarakat Barat pun dah start integrate kan isu-isu rawatan-rawatan ni berkaitan dengan rawatan spiritual. Jadi spiritual menjadi sebahagian daripada keperluan agenda dia orang untuk membantu pesakit menggunakan rawatan spiritual. Okey. Jadi apakah dikatakan gangguan ni bukan gangguan dia masuk gangguan jin ni. Kalau ikut translation ni, dia gangguan ni semacam disorder, kecelaruan kita panggil kadang-kadang ya. Jadi anxiety adalah gangguan kerisauan. Kerisauan adalah gangguan kerisauan ni adalah keadaan perubatan, medical condition yang kita kategorikan dengan kebimbangan yang berterusan secara berlebih-lebih lah. Dia bimbang tu berterusan, tak berhenti-henti. Kan? Dia comeh tu comeh je kan. Dia tak ada kurang ke hilang ke sengah-sengah. Kalau normal ni insya-Allah kita tahu dah, kita tengok orang tak normal ni dia akan comeh tu sentiasa. Lama comeh tu. 2-3 hari kadang berminggu. Dia sebab minggu lepas saya cerita pasal depression, saya gunakan istilah 2 minggu kalau depression. Macam tu kan. Jadi kebimbangan ni lama, berterusan dan berlebih-lebih, tak sepatutnya. Jadi dalam anxiety ni nanti kita tengok classification of disease bahwa dalam klasifikasi penyakit untuk psikiatrik ni, untuk mental disorder ni kita tengok ada banyak lagi pula anti pecahan. Nanti saya terpaksa cerita sikit beberapa penyakit agak common datang sebagai pesakit perubatan, bukan sakit perubatan sahaja tapi juga pesakit ruqyah. Common, sangat common ya. So yang putus-putus lagi ya. Saya tak tahu apa masalah ya. Suara ni putus-putus. Saya nak perbaiki ya. Allah Akbar. Jauh dengan mic ke? Itu kena tukar mic, tak pasti. Saya cuba dah pakai mic ni, saya ni pakai kita mic. Tak, kalau komputer lagi tak dengar kot. Boleh dengar putus-putus sikit Saya rasa sebab line kot. Wallahualam. Okey, saya sambung ya. Dan jadi
saya harap recording ni akan baik lah. Kalau siapa yang tak dapat nak dengar sangat, nanti mungkin kena follow up ataupun kena dengar balik daripada recording lah. Wallahualam. Itu pun tak pasti sebab lain kan, masalah internet kan. Okey. Okey, jadi dia tak stabil sikit lah. Okey. Saya sebab internet lah, internet lain. Saya teruskan lagi sikit insya-Allah. Boleh je beritahu saya. Offkan kamera Betul, saya offkan kamera saya lah. Dia mengganggu juga kot. Dengar suara je ya. Saya satu cara betul juga. Okey. Saya cuba kurangkan video Jadi dengar suara lah. Tapi sebab slide ada, tak ada masalah kot insya-Allah. Tak ada masalah. Okey sikit. Okey tak? Dia punya putus-putus lagi? Okey sikit Okey, mungkin kena off kamera dah tu. Alright. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Mungkin sebab pakai banyak sangat data kita buat live, dia kena very strong kot internet connection. Tak apa, okey. Jadi kalau sekali-sekali tu, kalau tengok kerisauan, anxiety sekali-sekali ni, itu biasa. Biasalah orang kalau sekali tu stres, rasa macam panik, kita rasa macam comel kan, nak pergi interview, nak pergi hantar sekarang ni sangat teruk sebabnya bila COVID-19 ni dia mengubah kehidupan masyarakat sampai kita semua benda comel. Semua benda risau, nak keluar rumah pun risau kan, kena polis lah, nanti kena orang pelak lah, jawab ke polis lah kan, bawa naik 2 orang tak boleh sekarang ni, kena seorang, itu benda-benda yang kita risau kan, itu kita risau nanti kena jangkitan COVID lah. Jadi itu semua benda agak normal kalau kita rasa okey, kita tak menghadapi tu, kita settle, kita tak terlibat lah, kita tak terlibat. Jadi macam tu okey. Jadi kalau katakan kita siang malam tak boleh tidur pula, itu lain. Itu jadi penyakit. Jadi dan masalahnya ramai orang hari ini jadi penyakit sebabnya benda tu berterusan, tekanan tu berterusan datang. Kita dalam keadaan ni dah 2 tahun dah kita dalam keadaan sini. Dan hanya orang yang tabah yang Allah selamatkan, insya-Allah dia bertahan lah. Ramai orang akhirnya kita tengok paling teruk, last week kita bincang pasal depression, bunuh diri pada tak tahan dengan tekanan kan. Jadi kerisauan ni pun jadi macam tu. Kita risau bukan malam tidur, tak boleh tidur, BP, tidur rasa macam terbangun pukul 3-4 pagi kan, tahajud tak apalah alhamdulillah, tapi bangun tak boleh tidur, pusing kiri kanan tak boleh tidur juga. Itu sebahagian dari sini. Nanti kita bincang simptom, tapi nak kata kan itu teruk. Itu akan jadi penyakit lah. Jadi kalau kita tengok klasifikasi mana tu, wallahu a'lam, kita tengok. Itu sebabnya saya minta sangat tuan dan puan yang tak attend last week, cuba buka Ruqyah Hijrah punya page, cuba download DASS 42 apa ni, kita punya assessment tool untuk nak nilai kita ni macam mana keadaan. Kita ni depression ke, anxiety ke, stress ke, sebenarnya kita ada dalam tool tu. Kalau tak faham nanti kita boleh buat sesi tu ulang semula pasal tu. Nanti saya akan cerita sikit untuk soalan-soalan anxiety lah. Sebab dalam tu kita khusus hari ni kita bincang anxiety. Dan kita tengok nanti macam mana nak assess diri kita. Kita tengok dari segi anxiety. Depression tu nanti tengok balik dekat depression punya soalan. Dan dalam DAS 42 ada. Nanti kita bincang kemudian. Jadi kita tengok sekarang ni dah keadaan semua orang hampir macam tu. Dan kita tengok orang bermacam-macam isu sekarang ni. Benda-benda kecil jadi besar. Kita tengok sekarang ni, kita tengok isu-isu yang patut tak pernah tiba sekarang ni. Sebab orang dalam keadaan stres. Orang risau. Orang tekanan tu kuat. Kan? Itu tekanan secara yang fizikal dekat luar atau datang yang stresor dari luar. Belum lagi kita tengok apa peranan jin, syaitan sekarang ni. Dekat mana dia orang tu? Duduk diam ke? Tak. Saya rasa dia orang tak duduk diam. Sebab itu janji dia orang daripada dulu. Bila mereka ni berjanji dengan Allah Ta'ala akan sesatkan manusia sampai kiamat. Saya rasa dia orang ni tak pernah berhenti lah. Kita je tak perasan kot. Wallahualam. Itu jadi kadang-kadang tengok banyak keadaan kita stres tu lagi kuat sebab datang daripada berbagai arah. Itu benda-benda yang berlaku. Tapi ada juga kegelisahan ataupun kerisauan yang beri manfaat. Sebab bila orang yang risau ni, tapi dia tak sentiasa lah. Tapi kalau dia risau sesuatu ni, dia berhati-hati, itu bagi manfaat. Contoh dia risau kena tidur malam tu, dia risau tengok lampu dah tutup belum, gate dah kunci belum, aku tengok itu benda-benda yang okey. Tapi kita tengok benda ni akan bantu, dia akan beri manfaat supaya kita berwaspada insya-Allah. Ya, kita tengok next slide. Slide nampak tak ada masalah. Okey. Kita tengok next slide. Jadi bila jadi penyakit, bila anxiety ni atau kerisauan ni jadi penyakit, jadi kebimbangan tu tak hilang ataupun kerisauan tu tak hilang. Dah jadi lebih buruk, lagi tambah buruk. Ini banyak berlaku kalau tengok pesakit.
yang teruk daripada biasanya anxiety disorder ni, yang dah jadi skizo, itu kan jadi teruk. Kita kalau tak rawat, dia mungkin akan jadi penyakit yang lebih teruk lah. Itu akan jadi perlukan ubat dan sebagainya, kita perlu ruqyah betul-betul. Jadi dia tak boleh cara biasa dah. Ada berzikirlah tatmain qulub tu mungkin dah tak boleh pakai. Mungkin masa tu kita rasa tak boleh kurang, dia kita kena bantu dia. Dia kena bantu dia. Dan penyakit macam ni banyak sebenarnya. Saya sepanjang pengalaman merawat ni 5-6 tahun ni, saya rasa macam sangat banyak lah. Yang kita tak perasan anxiety ni ada, dan setengah tu dah dapat treatment dah dari psikiatrik, dah pergi jumpa psikologis, dan dia orang ni tak dapat nak settle, melainkan dibantu dengan ruqyah. Itu yang saya rasa macam itulah ujian-ujian untuk pesakit-pesakit ni. Dan alhamdulillah bila ruqyah 2-3 kali settle. Saya ada pasien yang setahun, ada yang 2 tahun dah ambil ubat. Jadi benda macam itu kita wallahu alam dengan izin Allah. Itu kita tadi kita kena kembali pada Quran dan Sunnah atau kembali pada Allah Taala, insya-Allah ya. Penyakit yang menyebabkan seorang rasa takut tertekan tak saya tanpa sebab jelas. Jadi ada juga penyakit yang menyebabkan seorang jadi takut tertekan. Jadi maksudnya dia ada masa-masa dia kena penyakit yang dia sendiri tak faham, dia tak nak memahami penyakit dia akan jadi risau, bimbang. Contoh kanser jadi dia akan jadi takut Itu saya ada pasien saya tu yang kena breast cancer, tak nak pergi jumpa doktor. Bila confirm je buat biopsi memang kanser, dia terus tak datang. Dia takut nak jumpa doktor dah. Dia stres, dia tak boleh dia usaha juga, kita faham dia usaha. Tapi semua usaha dia tu tak berjalan, tak berjaya, akhirnya breast dia tu, kanser breast tu, kanser payudara tu pecah. Sampai tu bila kawan dia suggest untuk ruqyah tu, baru dia dapat diruqyah dan alhamdulillah dia berubah. Maksudnya dia kebimbangannya sangat-sangat. Banyak benda kebimbangan sebab dia tak tahu. Penyakit yang hadapi tu dia tak faham, dia tak tahu. Dia tak nak refer kepada orang yang lebih tahu. Tak nak tanya doktor. Doktor boleh bincang. Tak semua doktor kata nak operate terus. Walaupun ada doktor yang macam tu. Setengah patient saya pergi jumpa private, besok operate. Ada breast lump dia, besok operate. Itu benda-benda yang berlaku. Jadi kita tengok itu jadi kebimbangan yang sangat-sangat teruk. Kerana itu jadi anxiety yang sangat teruk. Jadi perasaan ni atau anxiety ni boleh mengganggu aktiviti harian. Kita tengok prestasi akan menurun. Sekolah, kalau budak-budak sekolah ni dia jadi tak fokus kan, result akan diturun kan, jadi tak fokus. Ini ejaan salah sesama ni. Okey. Hubungan sesama manusia, maksudnya dia akan jadi masalah juga. Dia cuma menghindarkan diri, tak nak jumpa orang, duduk kat rumah dia, tak nak keluar, kan jadi macam-macam. Jadi orang yang anxiety yang berterusan teruknya akan jadi macam tu. Ya, next kita buat laju sikitlah sebab masa pun kepada okey, kelaziman ni macam mana? Anxiety ni. Anxiety ni sebenarnya kalau tengok, ikut statistik yang tengok tu yang 59 Kalau tengok 59.2% ni daripada semua pesakit dengan kemurungan major depression ada gangguan perasaan. Maksudnya majority patient ni sebenarnya ada major depression, ada penyakit psikiatrik lain, dia 60% tu ada anxiety. Anxiety ni menambahkan lagi problem dia. Jadi kesian patient kesian. Jadi dahlah anxiety tu kalau tu biomedical ataupun disebabkan oleh medical, tambah lagi kena sihir, masya-Allah. Memang akan jadi hawa biru lah keadaannya macam tu ya. Jadi itu yang berlaku Jadi kalau ikutkan anxiety ni antara gangguan atau kecelaruan ataupun masalah psikiatrik yang paling lazim agak common. Kalau dalam tu nanti ada bawah banyak penyakit. Contohnya fobia, ada situ nanti OCD, obsessive compulsive disorder, yang was-was benda itu. Kita tengok ramai orang ada macam ni ya. Jadi menurut kajian epidemiologi, 1/3 atau 3% daripada populasi dipengaruhi oleh gangguan kerisauan sepanjang. Jadi kalau ikut populasi, contoh Malaysia, kita ada 30% penduduk yang ada masalah ni. Cuma dia teruk tak teruk lah. Ikut berlainan degree atau berlainan situasinya gitulah. Dia tak sama. Jadi kita tengok itu berlaku lah. Next, kita tengok gangguan atau anxiety disorder ni adalah paling tinggi dalam kalangan orang muda, khususnya ketika tengah 30-an. Yang lepas 30-an tu dia startkan ada lah. Tapi sebaliknya kalau panic attack sebut lebih kepada orang yang pertengahan usia lah. Lepas lewat sikit akan jadi panic attack. Kalau tengok OCD, yang jenis obsesif ni, yang was-was semua ni, dia banyak dekat orang muda sikit. Yang bawah, yang dalam 20-an je tu, atau bawah 20. Dia start ada, dah ada OCD itu was-was yang teruk kadang-kadang. Kita tengok budak sekolah menengah selalu was-was ambil wuduk sekalian. Kita tengok itu was-was, itu gangguan. Ikut statistik sebenarnya, kecelaruan ini atau anxiety ini lebih lazim pada wanita berbanding lelaki. Dia lebih sikit pada wanita. Ada banyak faktor sebenarnya saya rasa, antaranya
wanita ni dia ada hormon-hormon yang tak sama macam lelaki. Lelaki ada testosteron, orang perempuan ni ada sikit tapi tak sebanyak orang lelaki. Satu faktor hormon. Yang kedua, untuk kita tengok orang kalau perempuan ni, especially orang Islam, kita tengok kalau masa waktu haid tu misalnya, gangguan kuat sebab dia tak solat sebenarnya. Saya tengok patient pun dekat klinik, dekat Pusat Ruqyah pun saya tengok ramai perempuan. Kalau ikut majoriti perempuan lah daripada lelaki. Kalau cukup 70 to 80% tu perempuan. Jadi kita jangan rasa lemah bab tu. Nak katakan bila Allah uji kita, Allah sayang kita, insya-Allah. Ya, macam tu. Alright. Apa punca gangguan ni? Gangguan ni apa punca ya? Yang antara punca yang kita doktor lah, kalau ikut medical, kita kajian menunjukkan ada masalah tindak balas kimia tak berapa normal dekat dalam otak. Ya. Sebab kita dalam otak ni sangat kompleks. Ya. Dia banyak neurotransmitter, dia bekerja sangat laju, dia cover satu badan, dia bekerja non-stop, ya, daripada lahir, daripada dalam kandungan sampai meninggal. Itulah kerja saraf dia berjalan. Ya. Jadi dia mempengaruhi bagaimana otak menerima mesej dan bagaimana ia bertindak balas yang menyebabkan kerisauan. Itu benda-benda yang kita di luar kawal lah. Kita tak nak kawal benda ni. Benda ni berlaku, naturally dia akan bekerja dan ada masalah keadaan tertentu, bila tak berlaku ketidakseimbangan tu, maka akan jadi masalah. Ya. Ada juga masalah genetik. Ya. Genetik ni kita tengok ada berlaku sebab ikut kajian, kalau katakan parents ada masalah anxiety, anak akan ikut juga. Saya lebih suka kena check benda takut gangguan kadang-kadang. Banyak kes yang saya jumpa, doktor kata genetik rupanya gangguan. Contoh saya ada kes dulu yang baru ni dalam ujung tahun lepas. Family ramai buta. Dia satu penyakit neuritis atau inflammation dekat retina. Retinitis pigmentosa. Dia ada masalah dekat retina dia. Masalah ada 4 beradik yang kena yang sama sampai buta. 4 ni buta, pelan-pelan buta. Daripada umur sampai umur tertentu jadi buta. Jadi bila doktor tengok semua macam ni, doktor buat keputusan genetik, tapi dia tak buat kajian proper lah. Dia kata mungkin genetik, keturunan. Maka dia ni semua redalah buta. Pasien datang jumpa saya ni pensyarah. Dan alhamdulillah dia usaha untuk ruqyah. Dan rupanya ada gangguan yang sangat kuat. Dia sihir yang sangat kuat. Bila rawat dia tu, alhamdulillah dia dapat melihat balik. Walaupun belum 100% lagi, dia dah banyak improve. Alhamdulillah. Dia dah boleh baca mesej, dah boleh baca WhatsApp. Tu dah okey dah tu. Sebelum ni pakai tongkat jalan. Berhenti kerja pun sebab buta. Jadi ada benda-benda yang gitu, kita tengok gangguan ni dia ada peranan juga sebenarnya. Saka ke, sihir pun boleh disebabkan. Kita rasa macam genetik. Tapi tak. Tapi kalau ikut anxiety ni, kalau ikut medical pun dia boleh sebabkan oleh genetik. Ya. Dia diturunkan. Bukan turun sebab suasana. Bila kita tengok mak ayah ni, dia ada anxiety, anak-anak akan turut serta kadang-kadang. Sebab dia akan pressure anak-anak jadi macam tu. Anak pun akan belajar untuk jadi anxiety jugalah. Ya, macam tu. Ya. Faktor seterusnya, punca seterusnya persekitaran. Ini memang banyak lah. Ini ikut kajian-kajian medical, scientific semua memang banyak kesan. Bila kita ada banyak benda-benda yang berlaku sekeliling kita, tekanan ni akan menyumbang kepada kerisauan ni bertambah. Contoh sekarang kita kat Malaysia, contoh COVID lah. Tengok kes makin meningkat, 15,000 semua kan. Jadi sangat menakutkan. Dan dia trauma, kita tengok figure pun kita takut. Kan? Belum kita kena lagi. Siapa yang kena tu tak tahu, masya-Allah tuan-tuan. Tanya pesakit yang kena. Positif, pernah masuk ward, masuk ICU. Yang survive, yang tak survive tu tak pernah cerita lah. Tapi yang survive, masya-Allah. Bila keluar daripada ward pun masih lagi rasa lemah. Nafas pun susah. Tenaga tak ada. Punya dahsyatnya. Jadi kita jagalah, kita jaga diri masing-masing, minta pada Allah kita jauhkan daripada COVID. Selalu doa minta pada Allah. Jadi benda kita ini hujan-hujan. Dan benda tak pernah elak juga. Itu sekitar yang berlaku kita. Gitu kan. Orang terlibat dengan banjir sekarang contoh. Kalau tengok dekat Europe, dekat China, dekat Turki, dekat India, semua tengah banjir. Allah hantar air ni untuk bagi tekanan dekat kita sampai kita tengok semua stres. Kalau siapa yang pernah mengalami banjir lah, beritahu macam mana stres. Ya, makanan tak ada, air nak minum tak boleh. Air banyak tapi tak boleh minum. Kan, penapis mana ada, kalau tengah banjir ni semua benda habis. Itu persekitaran yang penting. Dia beri kesan kepada perkembangan anxiety ni. Ya. Boleh diburukkan lagi dengan penggunaan berhenti daripada bahan ketegangan. Maksudnya, sama ada dia mengguna atau berhenti pun akan menyebabkan jadi stres. Sebab kalau benda-benda ketagih ni, dadah, rokok, arak, sebagainya, benda-benda ni kalau guna pun jadi stres, jadi tekanan. Nak berhenti pun jadi stres juga sebenarnya. Bukan senang nak berhenti daripada ketagihan. Itu benda-benda tu menambahkan lagi anxiety dia tu berkaitan dengan kita teruk. Itu faktor-faktor sekitaran. Yang keempat, faktor personality. Jadi dia jenis yang personality ni memang personality pemalu. Dia nak jumpa orang susah, nak pergi
nak bergaul dengan family pun kadang-kadang. Masa COVID ni tak boleh lah. Masa dulu sebelum COVID tengok dia ni susah nak pergi kenduri jumpa keluarga sana-sana pun payah. Jadi dia ada banyak isu dia. Dia rasa malu nak jumpa dia orang, rasa takut orang komen dia, takut orang tengok baju dia tak betul ke, color tak sesuai. Itu jadi tekanan tu. Jadi panik, nak keluar panik. Setengah tu panik sebab apa? Pakai contoh lah semalam pakai tudung ni. Kalau pakai tudung lagi hari ni, risau nanti kan dia kata apa, pakai tudung semalam ke? Contoh gitu. Kita pakai baju, kita rasa macam, pakai baju semalam lagi ke? Macam tu. Jadi orang tak tahu sebenarnya kita baju kita, ini yang berlaku kisah zaman zaman sahabat dulu. Macam mana Sayyidina Umar, saya masuk Umar jadi khalifah, dia ziarah seorang sahabat ni, saya lupa tak sahabat ni. Dia governor dekat, tak ingat negara mana, Yaman ke Syria, tak ingat, Syria kot rasanya, Syam. Dia tak ada baju selai. Itulah baju dia. Kalau dia basuh tu dia tak boleh keluar rumah. Macam itulah, dia kalau basuh baju tu, dia letak baju kering, dia tak boleh nak jumpa orang, tak boleh keluar rumah, dia tak ada baju lain. Jadi kita tak boleh anggap semua orang sama. Jadi kita tengok, kita kena bersangka baik dengan orang. Jadi maksudnya ramai orang dia rasa malu. Dia tak boleh kalau tengok baju hari ni rasa macam, dia suka pakai baju sama, orang kata apa. Jadi rasa tu menyebabkan tekanan. Itu menjadikan anxiety. Dia cuba nak hindar orang ramai. Ada yang teruk tu dia tak nak jumpa orang. Itu kita tengok assessment kita lah. Kalau kita tengok assess, ada passion yang takut nak jumpa orang. Tak tahu apa sebab Allah, tiba-tiba dia rasa macam nak jumpa orang tu panik. Lain lah kalau dia ada masalah fobia, itu satu lagi lah agorafobia. Ni dia jenis dia tak boleh jumpa orang ramai. Dia kalau beratur dia rasa nak pitam. Itu penyakit, itu jadi penyakit. Itu anxiety yang teruk sikit lah. Fobia, agorafobia, itu semua penyakit berkaitan dengan anxiety. Dia tengok orang beratur tak boleh. Kalau dia beratur dia takut dia pengsan. Beratur kat sekedar api ke, dia tak boleh beratur. Kalau beratur dia sesak nafas. Ada orang macam tu. Itulah teruk sikit, itu jadi penyakit. Ada juga penyakit-penyakit perubatan yang akan menyebabkan ada kesan kepada anxiety. Sebabnya kita tengok setengah penyakit macam thyroid, hyperthyroidism ni, jantung jadi laju. Siapa yang ada hyperthyroid, thyroid dia tak berfungsi normal. Bila hyper tu dia jantung jadi laju. Bila laju tu kita tengok nanti dia macam juga orang panik. Macam orang panik. Itu yang bestnya kalau kita boleh ruqyah. Kita ruqyah pasien kita tengok, kita tengok kalau dia ada gangguan tu, yang semua hilang sendiri. Dia kadang-kadang pasien berpelik. Dia kata, doktor, saya selama ni macam panik. Kan, macam hyperthyroid tu. Cek hyperthyroid normal. Kan, dia cek hyperthyroid, buat blood test semua normal, tapi jantung laju, ada masa-masa laju. Tapi bila tengok saya Ruqyah Hijrah, kita buat pemeriksaan macam tu, kita pakai point untuk periksa. Selalu kolbu dia sakit. Bila kita rawat tu, alhamdulillah dia akan hilang, dia akan jadi tenang, palpitation pun tak ada. Kadang-kadang tangan menggigil. Saya ingat seorang pasien dulu, dia ni pegawai tamu haji, dia tak boleh pergi majlis tamu haji. Kalau buat majlis dinner semua tak boleh pergi sebab dia tak boleh pegang sudun garpu sebab tangan akan gigil. Dia macam kena apa tarot tu lah, tangan menggigil. Jadi dia kata dia memang tak pergi lah. Sejak kerja dia tak boleh pergi. Dah 20 tahun dia kena macam tu. Dia try medical macam-macam tak settle. Alhamdulillah bila ruqyah sekali tu hilang dia punya menggigil tu. Menggigil tu sampai kan dia nampak, dia kata kalau pegang sudu garpu kat pinggan goyang lah macam tu. Itu ciri-ciri gangguan ya sebenarnya, tapi kita tengok dia jadi stres lah sebab tu juga. Satu stres, yang kedua dia itu memang ada gangguan. Okey, kita pergi slide seterusnya. Dia ada satu lagi istilah lah. Ini istilah umum untuk kalau kita tengok orang yang ada kena ancaman lah. Itu kalau normal orang ni dia akan bertindak. Kita panggil fight and flight response. Respon ni maksudnya dia akan tak sedar. Ini pun kita tak boleh kontrol. Bila kita tengok benda yang kita panik, jadi orang imagine lah kalau orang yang ada panik yang tak ada sebab ni. Orang yang anxiety tak ada sebab. Kalau panik biasa kita tahu lah ni normal. Contoh bila kita panik ni, contoh nampak harimau lalu. Kita jadi panik. Jadi kita tengok nanti kita akan fokus. Penglihatan kita jadi tunnel vision. Kita nampak kita fokus dekat harimau tu. Macam tu Kita daripada kepala mata tu dia akan signal dekat kita punya otak, dia prepare untuk nak lari. Itu dia prepare untuk nak lari atau nak lawan. Ada one. Betul kalau tengok telinga dia macam kena sumbat, dia tak dengar. Dia tak fikir dah, dia tak boleh dengar dah. Dia fikir fokus, dia tengok tu nak lari ke nak lawan. Tapi kalau harimau mesti nak lari kan. Tak ada dia takkan fikir nak lawan, dia akan pergi lari. Macam itu. Ataupun ada ancaman-ancaman dia akan tengok gitu. Nafas akan jadi laju. Jantung pun akan jadi laju, akan jadi palpitation, yang kita bincang palpitation tu. Otak akan jadi macam kejap, macam tense. Dia nak lari ni, bersiap nak lari, atau bersiap nak berlumba, nak lari, atau nak bergaduh. Atau kita kalau ancaman ada orang kalau dia ancam, contohnya orang datang bawa pisau, ada orang dia tak nak lari, dia cuba nak lawan. Itu akan dapat respon yang sama. Akan dapat respon yang sama. Itu dia panggil fight and flight response. Ini jadi perut jadi
jadi macam kembung, slow, macam kita peluk macam sebelik, kita rasa macam tu. Itu macam-macam lah. Kita akan tengok nanti kita rasa kita tak boleh nak kencing, kita tengok nanti bladder akan relax, dia nak kencing tak boleh kencing lah masa tu, dia nak prepare untuk nak lari ya. Jadi macam tu. Jadi itu ini flight level. Kalau orang normal itu agak normal lah, maksudnya dia tak teruk sangat. Tapi cuba fikir orang sentiasa dalam keadaan cemas tu, sentiasa dalam keadaan kerisauan, sentiasa dalam keadaan panik, kan, semua panik, sentiasa dalam keadaan fobia, itu punya penyakit bawah anxiety tu kan. Dia tengok nanti dia orang akan ada simptom ni lagi teruk daripada biasa. Dia akan rasa perut sembelit, sakit perut. Itu sebabnya kadang-kadang doktor kalau dia tak fikir lah, kadang-kadang kita tengok psychiatric diagnosis ni kan dah last. Dah tak jumpa baru kita kata kita pergi refer psychiatric lah. Sebab kalau kita jumpa doktor tak hilang juga sakit perut, dah banyak kali, dah bertahun-tahun atau berbulan-bulan sakit perut juga, dah bagi ubat kurang sikit, datang balik. Lama doktor kata saya refer puan dekat psychiatric lah. Sebabnya mungkin dia nak fikir, mungkin juga ada masalah dekat tadi anxiety. Dia ada anxiety, kerisauan, maka dia mengganggu sistem badan. Nafas laju, jantung laju, doktor tengok heart rate laju, jantung normal, ECG normal, tapi dia tengok laju. Itu benda-benda yang akan menyebabkan doktor kata, dapat banyak kali doktor tak refer kat ustaz rawatan, ustaz Islam, sebabnya dia tak percaya doktor Islam, jadi dia akan refer kepada psychiatrist. Jadi kadang sekarang trend akhir ni, saya akan refer kepada kita kadang-kadang. Saya ramai patient di refer oleh psychiatrist, alhamdulillah akhir ni. Maksudnya dah tak boleh dengan cara psychiatric, maka kita kena kembali. Dah last sekali baru datang kepada rawatan Islam. Nak katakan itulah berlaku. Kadang-kadang dah habis beribu pusing hospital sana hospital sana, akhirnya tak jumpa juga. Kita cubalah rawatan Islam, cuba. Alhamdulillah Allah takdirkan dapat jumpa dengan rawatan Islam yang betul, tak apa. Kalau jumpa bomoh habis kan. Lagi tambah lagi masalah. Wallahu a'lam. Itu contoh Okey. Jadi kita akan bincang beberapa. Kita dah 9.35 dan kita pun saya cuba habiskan tak sampai sejam kalau boleh. Sebab banyak juga nak slide lagi ni, saya cuba habis cepat mungkin ya. Alright, kita bincang beberapa penyakit yang di bawah anxiety ni. Kita tengok kalau ikut penyakit dekat dunia ni, dia ada klasifikasi dia. Dia macam DSM-5 ni untuk psikiatrik lah. Untuk mental problem. F yang 41 tu, dia sini F41 ni ICD-10 kita bagi International Coding of Disease. Kalau dia try masukkan kat mana yang sama. So sama macam ni, kalau DSM-5 dia pakai nombor ni lah. Ini memang kalau kita baca DSM-5 ni dia tak besar tu. Penyakit ni macam mana rupa dia, macam mana simptom dia, macam mana nak diagnose, macam mana nak rawat, itu complete dalam DSM-5. Jadi kita tengok psikiatri akan refer kepada DSM-5 untuk tengok pesakit lah. Itu dia datang DAS-42 tu yang saya suruh buat assessment tu. DAS-42 tu dia datang daripada apa yang dia dapat dalam DSM-5 lah. Maksud DSM-5 tu sebutkan apa ciri-ciri. Jadi dia buat soalan. Lepas soalan tu dia akan tengok jawapan tu akan dikira berapa dia punya markah untuk tahu kita punya status. Itu nanti boleh rujuk dalam DAS-42 atau DAS-21 ya. Tapi saya masukkan dalam website tu boleh rujuk balik lah. Kita tengok rujuk balik saya punya slide sebelum ni dan cuba faham DAS. Kita nak buat assessment on ourselves. Macam mana kita nak assess kita ni depression ke, anxiety ke, stress. Okay, jadi penyakit pertama yang bawah anxiety ni saya nak ceritakan pasal kita bincang pasal generalized anxiety disorder, GAD. Singkatan dia bahasa Inggeris. Kita bagi saya terjemahkan sebagai gangguan kerisauan menyeluruh. Itu yang paling hampir kot, tak tahu dah tak tepat ni tak, tapi kalau bahasa Inggeris kita akan cakap generalized anxiety disorder, GAD. Bukan GERD GAD, generalized anxiety disorder. GERD lain. GERD tu sakit perut ya. Okey. Dia ni kita kategorikan sebagai anxiety atau kebimbangannya sangat melampau, berlebih-lebih. Tak nak cakap lah, benda tak berlaku lagi dah bimbang dah. Contoh, nak keluar ni. Saya ada pasien yang datang jumpa, dia kata, doktor, saya tak boleh drive doktor. Saya kalau drive kan saya mesti langgar, mesti accident dekat situ. Dia rasa macam tu. Dia rasa macam dia ada orang, dia boleh macam seorang macam dia boleh ramal, dia kan ada accident. Saya rasa itu gangguan. Boleh juga disebabkan daripada anxiety disorder, GAD, generalized anxiety disorder. Dan juga mungkin gangguan sebab dia boleh ramal, dia rasa macam tak boleh doktor. Saya kalau keluar rumah ni saya pengsan. Macam tu. Jadi sangat melampau lah maksudnya, tak ada sebab. Dia sihat, muda lagi, 40 tahun. Tapi nak katakan dia nak drive, dia kata takut saya kan accident ni. Macam tu. Jadi benda tu kita tahu dia kebimbangan yang sangat-sangat teruk. Dia tak buat lagi pun dia dah takut macam tu kan. Jadi kita tengok macam mana stres dia orang macam ni. Kesian ya. Kita tengok nanti dia dalam kehidupan kalau adalah macam ni keadaan ni, maka kita tak boleh bergerak lah.
Kan nak keluar rumah ni memang kita takut COVID. Contoh, saya suka ambil contoh COVID. Ini benda yang kita alami sekarang. Kita takut nak keluar ni, tak boleh. Tapi Allah bagi kita, doktor bagi cara. Atau kita tengok orang bijak pandai bagi cara. Pakar-pakar bagi cara. Kita kena pakai double mask. Kalau teruk sangat pakai, kita tambah dengan kita pakai face shield. Kalau rasa tak confident lagi, pakai PPE. Pakai satu badan PPE. Kalau tengok doktor-doktor kerja semua pakai PPE kan. Itu cara nak halang. Jadi bukanlah maksudnya kita sampai tak boleh nak buat apa-apa. Ada jangan-jangan itu tak nak keluar rumah, tak boleh keluar ni. So kita dah takut tak nak pergi kedai. Sebab nanti nampak COVID, dia nampak COVID tu kan. Dia nampak virus tu terbang-terbang. Jadi kita macam itu, timbangan sangat melampau. Dia tak bolehlah, kita kena bergerak juga. Macam mana pun ada benda-benda yang kita kena urus, kita uruskan. Kalau kita kategori ni, maka kita akan jadi timbangan yang sangat melampau lah. Wallahu a'lam ya. Kalau ada soalan tak apa ya, tanya nanti Kalau ada soalan tu boleh tanya. Tanya tu nanti kalau tak sempat nak tanya secara ni boleh je type, nanti saya punya co-host akan bacakan soalan, insya-Allah. Akan blog saya akan baca soalan. Kalau soalan tu agak penting untuk dijawab ya. Okey, kadang-kadang dia berlaku untuk peristiwa hari-hari. Itu lagi sedih ya. Jenis yang macam ni, hari nak pergi kerja, hari-hari dah panik. Kan hari-hari nak pergi mengajar, kita rasa panik hari-hari. Macam itu yang berlaku kan. Jadi kita tengok kalau itu lagi seksa, lagi menyeksa, masya-Allah, lagi mengganggu, sangat terganggu lah. Ya. Kita dah biasa buat tu, kita terpaksa hadapi dengan menggigil-gigilnya kita nak pergi kerja. Contoh, nak start kereta kita dah panik dah, menggigil dah, peluh-peluh. Ataupun kita nak naik bas, kita dah panik dah. Nak beratur tu kita dah panik dah. Itu benda-benda kalau terpaksa hari-hari nak kerja naik bas tak boleh pergi. Itu memang kena rawat dah, tuan-tuan puan. Ya, jangan tunggu. Itu contoh ya. Jadi itu ciri-ciri dia ya. Dan dia akhirnya akan mengganggu fungsi harian. Jadi apa benda tak boleh buat, dia panik. Duduk diam, kadang-kadang tak boleh bergerak sangat. Dia banyak masa, dia panik, dia akan jadi letih. Sebab apa? Jantung laju. Macam cakap je tadi, keadaan fight, macam ni, fight or flight tadi. Jantung laju, lepas tu dia tak, perut sakit, tak selesa, kerana berpeluh-peluh. Ada berpeluh kan. Jadi kita tengok, dia jadi tak boleh fikir, blok semua. Itu contoh orang yang sangat teruk. Sangat teruk dia punya gangguan tu. Ya. Dia punya anxiety tu. Jadi kita kena bantu pasien kesian. Ya. Jadi ya. Jadi setiap hari dia akan ada anxiety ya. Kadang-kadang berpindah-pindah. Kalau cerita pasal kesihatan, pasal COVID lah, jadi panik. Tengok bilangan ni meninggal semua, jadi panik dah. Panik dah kan. Cerita topik lain panik juga. Kalau buat pekerjaan sekolah, cerita benda-benda tu semua akan jadi bertambah-tambah dia punya panik. Kan? Jadi dan pula berterusan. Berpindah-pindah topik lain ke topik lain. Jadi kan kejap panik juga. Bila orang cerita pasal ni panik lagi. Jadi kita kenal orang macam ni kadang-kadang. Dia ada macam tu. Bila kalau tengah borak apa dia diam. Ya, dia tak bercakap pun sebab dia dengar tu dia panik. Itu benda-benda yang berlaku. Ya. Jadi itu memang perlu bantuan lah kalau sampai peringkat tu. Ya. Alright. Seterusnya, gejala fizikal, generalized anxiety disorder ni dia semualah gelisah, suka nak tak fokus, tak boleh tidur, terkadang campur lah mimpi pelik-pelik kan. Itu jadi kita tengok benda ni sebenarnya kadang-kadang dia betul-betul redundant. Dia sama macam kita hadapi gangguan. Kena sihir contoh. Sama tuan-tuan. Sebiji lah macam ni. Kita tengok dia bimbang tak tentu pasal. Dia tak boleh tidur. Dia kalau kita tengok pasien datang kalau kena sihir teruk tu dengan demamnya, dengan palpitationnya, dengan sakit badannya, bisa-bisa badan, cucuk-cucuk badan. Tak ada tidur dah sebulan doktor. Itu benda-benda yang kita jumpa. Benda ni hampir sama. Kita tengok kan. Jadi kalau ikut itu sebabnya kita tengok diagnosis, dia akan kalau psikiatrik ni lah diagnosis dia. Tapi kita kalau gangguan, tapi dekat Ruqyah Hijrah kita ada metod lah. Kita biasanya akan metod kita beza kan. Ini gangguan ke medical. Jadi cuma kalau tengok ramai ulama, Syekh Abdul Bara contohnya, dia kata kita rawat juga walaupun itu penyakit medik, ya, penyakit medical. Itu sebab Quran ini menyembuhkan syifa. Jadi saya pengalaman je gitu. Ada pasien yang memang tak, walaupun tak ada gangguan tapi dia ada penyakit yang kita boleh bantu, kita bantu. Dan setengah tu teruk tu nampak. Jadi kita nampak benda ni kerisauan, anxiety kita nampak simple, tapi sebenarnya ada banyak lagi benda-benda berkaitan dengan anxiety ni. Fobianya nanti itu semua kita akan cerita kemudian sikit insya-Allah ya. Jadi kalau kes macam ni, dia kadang kita tengok teruk lah. Dan saya suka kalau ikut dia saya akan check juga. Saya minta datang untuk periksa Ruqyah. Kalau kita tengok lepas kita baca ayat screening, tengok dia ada gangguan, kita rawat. Kalau kita buang gangguan ni beres insya-Allah tuan-tuan. Yang palpitation pun hilang, panic attack dia pun hilang, dia tak comel sebenarnya katakan, dia tak gelisah lagi dah. Alhamdulillah, itu benda-benda yang kita dapat dengan Quran insya-Allah. Jadi itulah kehebatan Quran ya. Okey, kita pergi seterusnya, panic disorder. Panic disorder ni DSM-5 dia 300.01 ya. Kalau ikut ICD-10 F41.0 lah ya. Jadi panic ni macam mana ya?
Saya jumpa kes panik ni sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ada yang sangat dahsyat tuan-tuan. Sahabat saya sendiri semua. Memang kena teruk sampaikan dia tempat tinggi itu dia akan jadi macam nak dia pernah pitam lah. Sejarah dia ada. Dia pernah pitam naik yang wheel apa Malaysia tu yang buat yang kita tengok yang gegasi punya apa tu pusing yang kita tengok apa Allahuakbar. Dia naik kalau kat pantai ada tu kan yang tinggi tu kan pusing tu kan. Jadi benda macam tu dia naik dia pengsan dalam tu. Dia pengsan. Kalau dia pengsan tu macam kena heart attack. Dia nak gambar kan benda ada wujud. Dan sampai sekarang dia masih ada sikit-sikit. Saya pernah rawat dia sekali tapi nak katakan dia masih ada juga gangguan tu. Maksudnya naik flight takut tak boleh kena duduk depan, kena kawasan besar kan. Dia takut, dia banyak benda kadang panik. Macam tu kan. Kalau pergi masjid pun panik. Panik pergi masjid tu agak ramai orang tu panik. Itu benda-benda berlaku kan. Jadi macam mana panik ni? Panik ni adalah rasa takut yang menyerang secara tiba-tiba. Macam kita sebut kita panik kan. Tiba-tiba atau timbul dia sebab satu perkara yang dicetus oleh sesuatu lah. Mungkin timbul dari pencetus seperti hadapi situasi yang ditakuti. Yang tadi lah macam kita tengok. Tiba-tiba dapat binatang buah depan kita, nampak ular depan kita. Kan? Kita tiba ular, kita nak minta tu ular depan kita. Kan? Kita tengok masuk bilik, tengok ada ular. Tunggu kita kata tengah lantai. Itu benda-benda yang akan jadi panik sekejap. Kan? Jadi kalau orang normal tak ada masalah. Kan? Tapi respon dia sama. Dia akan jadi berpeluh, dia akan sakit dada, jantung laju. Macam orang tadi lah. Fight and flight tadi kan. Dia sama, simptom dia sama. Rasa macam tak boleh nafas, kena cekik, itu biasa. Okay. Jadi orang yang macam ni kadang dia rasa macam kena serangan jantung tau. Sebab dia jantung laju, sakit dada, dia kena serangan jantung. Kadang-kadang dia kadang-kadang ada pencetus tak apa. Contoh kita ada binatang buas, kita terkejut benda-benda tertentu. Tapi kalau katakan tak ada sebab, datang sendiri macam panik. Itu dah kena check. Sebab dia mungkin akan fikir sakit jantung juga kadang-kadang. Jadi siapa yang ada masalah jantung, yang memang ada diketahui ada masalah sakit jantung sebagainya, itu nak kena pergi. Kena selalu fikir itu serangan jantung. Itu nasihat saya sebab jantung ni dia tak boleh nak predict. Kalau kata tiba-tiba dia arrhythmia, dia jadi jantung tak betul, degup jantung laju, maka dia boleh mungkin dapat heart attack, heart block sebagainya. Itu akan jadi bahaya. Jadi kalau itu kena pergi cepat ke kecemasan. Ya. Pergi A&E cepatlah. Ya. Jadi kita tengok balik ECG sebagainya. Tapi ada juga pasien saya yang macam tu, yang dapat palpitation puluh-puluh macam sakit jantung kan. Tapi bila pergi kecemasan, buat ECG sebagainya normal. Itu kadang-kadang berlaku dan itu memang kes-kes sihir lah. Bila kita datang untuk rawatan, ruqyah, kita tengok memang gangguan sangat kuat. Jadi kes sihir. Bila kita ruqyah, alhamdulillah hilang lah. Tapi nak katakan, dia pernah sampai pergi IJN. Macam tu. Pergi IJN, sebab apa? Dah doktor dah 3 kali tengok dia masuk A&E, dah 3 kali macam kena heart attack tu. Doktor pun was-was juga, refer ke IJN. Buat angiogram, normal juga. Macam mana nak buat tu? Jadi alhamdulillah dia datang untuk ruqyah. Jadi katakan benda ni boleh dibantu dengan rawatan Islam. Sebab mungkin dia tu mungkin kena sihir. Ya. Jadi orang yang mengalami gangguan panik sering menghabiskan banyak masa dengan selalunya bimbang tentang serangan panik. Maksudnya, orang panik ni kadang panik yang tak ada sebab ni lah. Dia akan banyak masa dihabiskan untuk nak bantu diri dia untuk nak hadapi serangan panik. Dia akan panik datang anytime. Setengah tu datang, kejap datang lagi panik. Yang tanpa sebab. Okay? Jadi kalau ada pencetus, dia akan cuba nak elakkan serangan-serangan tadi lah. Kita tengok. Itu panik yang panik disorder kita panggil. Ya. Boleh faham ya? Ke laju sangat? Ada soalan? Saya stop sekejap soalan. Pada apa? Sebelum kita pergi kepada kita dah berbincang dua. Satu tadi anxiety ya. Generalized anxiety disorder. Sekarang ni panic attack, panic disorder. Ya. Okey, tak ada soalan. Saya sambung sikit lagi ya. InsyaAllah. Okey, kita kepada fobia. Tadi kita pergi fobia tadi yang saya cerita pasal orang tak boleh tempat tinggi, tempat ramai, itu fobia sebenarnya. DSM-5 dia 300.29 ya. Jadi fobia ni adalah ketakutan yang kuat terhadap situasi atau objek tertentu. Kadang-kadang ketakutan ni tak masuk akal. So ada orang tak boleh tengok cacing, contohlah, tak boleh tengok cacing. Maksudnya dia rasa cacing kalau tengok tu dia nak pengsan. Lagilah kalau tengok ular, wallahu a'lam. Jadi benda ni kadang berlaku daripada kecil. Itu fobia yang kita rasa macam pelik ya. Ada juga fobia yang tempat tinggi tadi, fobia orang ramai, itu dia boleh pengsan sebab fobia tu tadi. Jadi dia bergantung pada keadaan lah. Tak sama. Seperti juga gangguan kejiwaan lain, mungkin bagi masa untuk dia macam mana nak mengelak fobia ni. Dia kan cari masa lah. Kesian saya tengok orang yang fobia ni kadang-kadang. Kesian tuan-tuan. Terpaksa modified lifestyle macam-macam. Saya pernah jumpa kes macam ni ya. Terpaksa sebab takut nanti kalau terkunci dalam bilik, akhirnya dia tak buat bilik rumah dia tak ada kunci langsung.
Tak ada lock. Dia kalau katakan dia takut, saya tanya kenapa? Sebab takut saya pengsan, siapa nak, macam mana orang nak ambil saya ke dalam bilik air contoh. Jadi bilik air pun tak ada kunci. Sampai tahap tu lah dia cuba menghabiskan masa untuk fobia dia ni, ya. Ada juga fobia yang biasa-biasa lah. Kadang-kadang tentu dia tak, kalau fobia biasa tak apa, yang kita risau ni fobia yang sangat stres sampai kalau pengsan, itu sangat teruk lah, ya. Takut pada cacing saya kat tadi, tengok cacing pun tak boleh, lagi dah tengok ulang, ya. Laba-laba, tengok anjing, tengok darah pengsan, itu ada. Saya kawan saya sendiri masa medik dulu, ada seorang masa orientasi tu pengsan, tengok darah, tengok jenazah, tengok dia masuk dalam bilik mayat tu, orang tu tarik dia kepala keluar, terus pengsan kat situ. Maksudnya itu akhirnya jadi pakar bedah sekarang, pakar bedah otak. Tapi nak katakan fobia tu ada je, ramai je orang ada, ya. Tak boleh naik tempat tinggi, ya. Suntikan ni ada juga fobia kena suntik, kan tengok orang yang kena suntik vaksin ni ramai yang fobia teruk. Maksudnya orang nak cucuk tu dia akan mengelak. Itu orang jenis takut cucuk lah, ya, fobia. Next, ini agorafobia. Agorafobia ni maksudnya dia kalau ruang tertutup tengah ruang beratur orang ramai tak boleh, saya kata tadi. Ruang terbuka ni dipanggil agorafobia. Dua rumah dalam public transport itu jadi masalah kadang orang yang tadi. Dia tak boleh, dia memang kena modified lah. Dia tak boleh naik public transport. Jadi pengsan dalam tu kan. Kalau setengah paling teruk tak boleh keluar rumah. Ini paling teruk. Itu agorafobia. Sangat-sangat panik, ya. Dia tak boleh tengok orang. Tengok orang ramai dia panik. Macam tu. Itu agorafobia. Okey. Ini satu lagi benda yang agak common lah, ramai orang kena. Saya tak pelik. Ini benda berlaku untuk orang yang ujian lah. Ni kalau kita Melayu kita panggil was-was lah. Kita panggil obsessive compulsive disorder, kecerdasan obsessive compulsive. Jadi banyak kes teruk macam ni. Jadi ambil wuduk lama, kan. Saya jumpa pasien ambil wuduk lama, 2 jam ambil wuduk. Dia rasa tak sah lagi, rasa air tak melekat lagi dekat tangan, dekat kepala, muka sebagainya. Dia akan ulang-ulang ambil wuduk. Ada orang yang was-was tengok pakaian, tengah basuh pakaian ni, dia ulang basuh pakaian tu. Kalau basuh 2 jam, baju 2 line tu 2 jam. So, dia nak tengok dekat urat satu-satu, kalau ada tajis sebagainya, itu was-was yang tengah teruk, buang masa dia. Istinja, ramai orang istinja lama dalam bilik air, itu benda-benda yang menyebabkan, saya rasa banyak gangguan. Alhamdulillah banyak yang diruka tu settle. Tapi kalau teruk sangat sebagai temporary, saya galakkan juga jangan tinggal buat doktor jangan tinggal. So, dia bantu dia supaya tenang, kan, supaya dia tak panik. Sebab bila nak buat sesuatu dia panik, kan. Contoh nak pergi ambil wuduk, dia akan jadi panik dulu dah. Jantung akan laju, dia akan jadi panik berpeluh-peluh, nak ambil wuduk je baru, ataupun nak pergi basuh kain, masuk bilik air, dia akan jadi panik. So dia tahu dah dia akan jadi was-was. Itu benda-benda yang sangat menekan, sangat stres. Jadi kibarkan cara musabah dan tidak diingini yang menyebabkan tingkah laku berulang. Jadi berulang-ulang lah. Ritual yang obsesif, maksudnya dia buat ambil wuduk tu bukan bolang, padahal kita ikut biasanya. Kalau tak ada apa yang blok, tak ada benda-benda yang menghalang air sampai kulit, okey dah. Tapi dia masih tak rasa air tu sampai kat kulit. Macam orang juga basuh tangan, basuh lama, kan. Dia bukan basuh tangan, cuci semua, gosok semua, berlama setengah jam, 1 jam. Nampak macam tak logik, kan. Sangat obsesif, Atau orang yang akan kira benda yang sama, berulang-ulang, kan. Atau periksa, dia dah keluar dari rumah, nak tutup dah, masak kereta, itu kunci tak? Pergi dah keluar balik kereta, cek balik. Sampai tengah jalan terfikir balik, tadi dapur tutup tak api masak air atau masak makanan tadi, kan. Kita pusing nak balik tengok. Jadi benda macam itu akan jadi masalah, ya. Jadi was-was. Jadi kebanyakan kes saya tengok was-was ni banyak yang gangguan. Jadi gangguan tu kita dapat rawat, alhamdulillah, insya-Allah dia kurang, ya. Saya seorang pasien dengan student UKM, doktor Islam lagi, kata punya Islam. Dia tu memang sangat teruk lah. Itu yang saya cerita dia 2 jam basuh baju, duduk bilik air lama. Jadi ramai, sampai dia duduk rumah kat luar, orang jadi bising. Sebab kawan-kawan ni sama-sama student. Jadi susah lah, so ada student yang macam ni. Dan alhamdulillah dia datang rawatan 4-5 kali itu settle lah sekarang, alhamdulillah. Itu contoh OCD, ya. Jadi kita tengoklah, kadang-kadang jadi macam tak rasional, macam tak logik lah. Tapi saya pernah jumpa kes macam ni. Kita pun kesian. Macam mana Allah uji dia dengan keadaan tu. Jadi was-was tu. Okay, next. Post traumatic stress disorder. Ini pun boleh berlaku lah lepas banyak kes kalau secara masa ni, lepas perang macam itulah, ya. Lepas kita accident, kadang-kadang dia punya stres tu dia akan datang berulang-ulang. Kita terfikir lagi accident kita tu, kaki kita patah, kita teringat lagi. Bencana alam, banjir sebagainya, itu akan kita akan teringat lagi. Kita rasa betapa ngerinya, kan. Itu keadaannya, kan. Kita macam mana kita nak cross sungai yang besar tu kena banjir. Saya pernah ada pengalaman gitu. Jadi sampai sekarang dia ingat lagi, masya-Allah.
Macam mana berani kita lupa, tapi boleh teruskan jadi takut kan. Fikir kalau banjir besar macam tu, macam mana kita boleh berani naik bot kecil tu cross tempat yang air sangat laju. Itu benda-benda itu kita tengok sangat-sangat menakutkan. Tapi kalau kita dapat lupa tak apa, tapi kadang-kadang teringat tu jadi pengalaman manis jugalah, ya. Okey. Mimpi buruk dan fikiran tak terkawan tentang pengalaman tu. Jadi kita tengok kalau kita asyik tu stres, teringat lagi kita macam nak lemas dulu. Teringat lagi macam satu lagi pengalaman saya kata ramai yang kena contoh cubaan rogo contohnya. Saya ada seorang pasien dulu, dia masih teringat-ingat lagi sampai dia tak nak kahwin, takut nak kahwin. Sebab dia kata takut tu. Saya walaupun tak kena rogo lagi, baru cubaan je. Tapi sebab bila itu jadi trauma, sangat-sangat trauma dekat dia. Dia orang kampung kan. Jadi cubaan tu berlaku dekat kampung. Dia nak katakan bila dia kerja ni dia takut nak kahwin. Akhirnya dia kahwin juga tapi takut nak bersama dengan suami pula lepas tu. Jadi saya rawat dia tu dan pendekatan semualah dengan psikologi sebagainya. Akhirnya dia dapat mengandung alhamdulillah. Tapi nak katakan lepas kahwin tu dekat 5 tahun 6 tahun dia tak dapat bersama dengan suami isteri. Dia rasa fobia sangat-sangat. Dia trauma sangat, dia takut. Dia suami nak bersama dia pun takut. Itu contoh post trauma, post traumatic stress disorder. DSM-5 39881. Betul, masya-Allah kat depan dekat 955 dah. Laju sikit lah. Gangguan kerisauan social anxiety disorder. Ini dia tak mengelak daripada bergaul dengan masyarakat lah. Ini ada kes macam ni, ya, memang ada juga. Dia risau orang tengok dia tu. Tu saya cakap tadi, dia rasa macam orang akan bagi judgement dekat dia. Kau ni kau pakai baju tak sesuai, itu benda-benda tu kan. Dia rasa malu, takut. Dia menyebabkan dia takut nak jumpa orang luar masyarakat, ya. Okey. Gangguan kebimbangan pemisahan, separation anxiety disorder. Ini banyak berlaku pada kanak-kanak remaja atau yang SB kalau nak masuk asrama ni biasa berlaku kan. Dia biasa duduk dengan mak ayah. Sampai sekolah rendah tu sampai nak masuk menengah masih tidur dengan mak ayah. Jadi bila nak kena pergi asrama tu kan jadi masalah. Nak berpisah dengan mak ayah. Itu benda berlaku kan. Jadi dia macam-macam hal lah. Itu banyak berlaku dekat kanak-kanak prasekolah satu. Dia nak masuk sekolah tu, dia satu. Banyak juga kes yang jumpa macam tu. Saya jumpa kes yang tu, saya terukia. Dia tak pergi sekolah, susah nak pergi sekolah. Pergi sekolah tu gaduh-gaduh dengan mak, menangis sampai mak ayah terpaksa cuti lah, ambil lambat pergi kerja, off lah semua. Jadi nak uruskan dia ni. Itu gangguan kebimbangan pemisahan. Dia tak ada nak pisah dengan mak ayah. Ya. Okay, next. Jadi apa gejala dia? Kita dah masuk kat gejala. InsyaAllah. Boleh dengar lagi? Ada masalah tak? Boleh dengar clear? Tak apa, soalan nanti kejap kemudian. Saya habis sikit lagi, nanti kita jawab soalan. Alright, apakah gejala dia? Apa simptom dia? Apa tanda dia gangguan kerisauan ni? Kalau ditengok ni kita buat secara umum lah. Kerisauan ni tadi kita masuklah kalau kita kategorikan sebagai generation anxiety disorder ke, dia ni fobia ke, dia ni post traumatic stress disorder. Benda-benda sampai sama kita tengok Dia rasa panik. Sebab panic disorder tadi kan. Ketakutan dan risau yang tidak rasional, tak logik lah. Kita tengok tu takut cacing, tak logik kan. Cacing ni kita biasa guna untuk mancing, umpan pancing, kita boleh pegang-pegang ni, tengok kan cacing tu nak pengsan. Ada, itu lagi pelik. Kalau takut ular tu kita faham jugalah, ya, tapi takut cacing. Tengok gambar pun tak boleh. Itu satu lagi isu lah. Tengok gambar ular ni menggigil, tengok gambar ular. Itu maksudnya itu sangat-sangat tak rasional, ya. Bimbang berlebihan, kan. Anak nak balik ni, risau ni, fikir anak ni macam mana naik kereta api ni, naik macam mana, tiket macam mana beli. Itu satu, bagus kita bimbang, tapi jangan berlebihan lah. Doa banyak, nasihat dia sebagainya, dan kita minta dia tak berlebihan lah bimbang. Macam tu. Nanti kita jadi stres. Ataupun setengah bimbang berlebihan ni, tak ada apa. Petang-petang lepas asar, dia tiba dia sedih, kan? Lalu jadi panik, entah benda risau, kan? Jantung laju. Itu pun jadi benda-benda boleh berlaku. Itu masalah berkaitan dengan anxiety. Mimpi ngeri ni macam-macam. Kalau gangguan kita ada sama, mimpi ngeri. Kita akan mimpi kena bunuh lah, kena kejar dekat hantu lah, kena kejar dekat orang nak bunuh lah, jatuh sungai lah, kita jatuh daripada bangunan tinggi. Itu benda-benda mimpi ngeri. Pemikiran berulang, tinggal semua ada pengalaman traumatik. Itu benda dah kena datang. Itu saya kata tu, banyak orang terganggu lama. Kadang-kadang bukan setakat pemikiran je, dia kan jadi fizikal sakit. Saya seorang pasien saya, dia aksiden dah lama, dah 5 tahun. Tapi dia masih sakit kat tempat aksiden tu. Dia aksiden tu patah lah, tapi dah sembuh dah lama. Tapi dia menyebabkan dia jadi makin lama makin tak nak bergerak. Betul, saraf otot-otot semua jadi mengecut sebab dia tak bergerak. Kan dia agaknya masih tergambar aksiden tu. Jadi dia tak nak gerak, tak guna. Bila tak guna kaki ni jadi atrofi, jadi kecut. Jadi mengecil sebab kita tengok sebelah berdiri, sebelah kaki ni jadi kecut. Bila kecut tu, dia akan tekan saraf, dia akan rasa sakit, macam itulah. Jadi memang doktor pun tak boleh buat apa, bagi painkiller pun tak hilang, bagi injection semua tak hilang. Datang rupiah alhamdulillah, lepas 3 kali rupiah hilang.
dia boleh jalan macam biasa, subhanallah. Saya nak kata, tapi nak katakan itu berlaku post traumatik ya, dia akan jadi dia ingat balik agaknya. Wallahu a'lam. Itu boleh berlaku ya. Fikiran obsesif tak terkawal tadi, ini OCD tadi ya, was-was sebagainya. Itu berlaku ya. Tingkah laku dia jadi tak tenang lah. Tak boleh diam kan. Kejap bangun, kejap duduk, pergi keluar masuk keluar rumah. Itu benda-benda kita tengok berlaku pada orang yang ada masalah anxiety ya. Tak boleh duduk diam lah. Tak boleh duduk diam, tak boleh tenang situ. Tingkah laku dia turistik. Macam tadi lah, ini obsesif tadi OCD. Tingkah laku dia kita tengok nanti dia akan duduk bila air lama, basuh baju lama kan. Lepas tu ulang-ulang ambil wuduk, kita tengok pun ambil wuduk lama. Kita dah habis semayang. Seorang kawan saya dulu. Kita dah habis semayang, dah balik dah. Datang balik semayang tak semayang lagi waktu Zuhur. Dia dah asar azan dia tak ada semayang. Nak gambarkan dahsyat. Satu lagi tingkah laku biasanya orang yang kena anxiety banyak ni orang yang perfectionist. Dia punya personality dia memang perfectionist. Orang perfectionist dia akan jadi banyak masalah cubaan-cubaan atau gangguan keceraruan dalam anxiety dia. Dia perfect. Dia perfect ni dia selagi tak betul tu dia akan buat walaupun sikit dia tak betul-betul kena perfect. Perfect ni bagus untuk setengah keadaan. Contoh kalau kita buat operation kena perfect. Tak boleh main-main macam tu kan. Tapi kalau kita setakat susul bunga tu kan, itu dah kita perfect itu susah sikitlah ya. Satu lagi masalah tidur. Itu tadi kita bincang ya. Bagaimana saya tahu jika anak saya mengalami gangguan anxiety ya. Jadi kita tengok biasanya dia ketakutan. Ada benda-benda yang mengganggu kemampuan untuk menikmati hidup. Dia ada benda-benda yang kita tengok dia tak boleh nak macam orang lain. Dia tak boleh sama macam orang lain. Itulah. Dia takut, tak confident. Jadi dia mencabar, susah, terganggu, tak selagi kerja rumah, sekolah, belajar atau orang yang kerja akan jadi masalah ya, kerja macam tu ya. Wallahu a'lam. Okey. Membingungkan anak ibu bapa. Banyak benda-benda anak-anak yang selalu buat benda-benda yang akan mak jadi pening. Macam tu. Ada banyak-banyak macam tu. Kita tengok orang anxiety macam tu. Nak tukar kos, dah ambil kos ni tiba tukar pula. Kan? Dah masuk unit tukar pula U lain. Macam tu. Itu benda-benda yang kita tak tahu lah. Itu akan bingungkan mak ayah. Satu passion saya ingat 6 kali tukar universiti. Anak dia tu kan. Anak profesor tu. Tapi nak katakan itulah ciri-ciri dia. Anxiety tu. Tidak bertambah baik setelah penjelasan logik untuk mengasihi kemauan. Kita dah bagi penjelasan pun, kita cakap dah bagi alasan tapi masih juga tak nak berubah. Itu juga takut anxiety. Dan benda ni untuk anak-anak kita rasa boleh rawat mudah sebab dia masih baru ya, insya-Allah. Ini yang saya tunjukkan diagnosis dan ujian ni saya rasa bagus guna DASS-42 ni. Dalam slide ni saya hanya timbul naikkan soalan-soalan berkaitan dengan anxiety. Ni yang soalan 24. Jadi kalau tengok nanti dalam boleh rujuk balik nanti website pasal DASS ni. Soalan sebab dekat situ. Ini assessment untuk anxiety lah. Siapa ada masa buatlah ni, insya-Allah. Dia boleh buat. Dia ada banyak juga soalan ya, kalau ikut untuk anxiety ni. Saya rasa 14 soalan. 14 soalan ni. Jadi ada skor dia. Jadi kalau anxiety ni skor dia macam ni lah. Kita tengok skor ni kita ikut 0, 1, 2, 3 ya. Tak ada langsung, itu kita tengok balik DASS lah, saya sempat nak cerita. Tapi ini cara untuk kita assess anxiety ya. Okey. Jadi macam mana nak rawat? Jadi itu satu isu lah sebab kita masa nak ujuk. Tak dengar apa-apa ya. Saya tak dengar, sorry. Oh, video saya suruh off, sorry. Okay, video saya off. Tapi sekarang dengar, boleh? Dengar. Dengar ya, okey bagus. Alhamdulillah. Saya minta maaf. Tadi tiba-tiba terputus, rasa line putus kot. Tiba-tiba Zoom ni berhenti ya. Okay. Alright, sekarang ni jadi pada konsep perubatan akhir-akhir ni kita tengok kita ramai doktor-doktor pun dekat Malaysia pun dah start guna aspek kita rawat secara menyeluruh ya, holistik.
Kita aspek psikologikal, spiritualnya apa kan, sosialnya, kita kan tengok semua aspek ni kita akan rawat. Dan itu yang jadi kadang-kadang psikiatri pun akan guna aspek pendekatan spiritual. Dan saya rasa ni sangat-sangat bagus, insya-Allah dapat membantu pasien lah. Sebab dalam pernah saya forum dengan pakar, dengan profesor saya dulu, profesor ni sendiri kata ubat-ubat ni tak selesaikan penyakit, tak boleh menyembuhkan penyakit pun. Dia kata ubat ni hanya simptomatik. Tapi bila saya kata kita ramai rawat pasien yang akan sembuh, yang ada penyakit-penyakit mental yang serius pun boleh sembuh dengan ruqyah syar'iyah. Jadi kita rasa satu pencapaian yang bagus. Sampai dia bersyukur ada anak murid yang boleh buat benda-benda ni, dia kata. Dan ada juga yang di-refer pasien kat saya. Jadi dari situ sangat bagus. Kita kena pendekatan kita kena holistik. Kena semua ada ya, insya-Allah. Jadi dari sisi Islam macam mana? Ya? Jadi kita tengok ya. Saya terus masuk latar kesawan dari sisi Islam. Sebenarnya Zoom ni kalau macam saya kita boleh buat lama tak apa, insya-Allah. Cuma kalau Zoom yang free tu dia 1 jam je. Tapi kita ni insya-Allah tak ada masalah, kita boleh sambung sampai lama lah. Dia tak ada limit sangat, sejam. Okey, kalau boleh tahan lagi saya sambung sikit lagi. Minta maaf tuan, siapa yang kata ada alasan apa tak apa. Saya benarkan untuk keluar daripada perbincangan ni lah. Tapi siapa nak dengar saya sambung sikit lagi sebab saya nak habiskan dari segi aspek Islam yang sangat penting ya. Jadi macam mana aspek Islam dari segi rawatan anxiety yang kita tengok ya. Jadi kalau ikut secara umumnya passion ni kalau lagi lama tempoh anxiety ni berlaku, dia akan jadi kronik. Jadi kita akan jadi letih, kita akan jadi nak melawan benda jadi letih. Nak lawan fobia tadi, nak lawan panic attack tadi, kan kita jadi penat. Sebab dia akan makan kita punya fizikal, kan? Mungkin kita akan jadi dapat sakit jantung, darah akan naik, kita dapat masalah dalam perut, usus, macam penyakit lain lah. Jadi kanser, jadi penyakit kronik lain, diabetes semua. Jadi benda tu akan datang sebab kita dalam keadaan stres, kita dalam keadaan tekanan yang macam tu. Jadi kita tengok, memang akhirnya pasien akan dapat masalah-masalah mereka. Betul-betul akan datang masalah mereka. Jadi itu tengok penting untuk kita tengok kalau ikut, kalau tengok Islam mengajar macam mana, Islam kata kegelisahan atau anxiety ni adalah kebalikan dari tenang. Dia berlawan dengan tenang. Ya? Jadi dalam kitab Allah, dalam Quran, dan sunnah Nabi, dia ada cara untuk melindungi diri kita, untuk rawat ni kegelisahan atau anxiety ni, ataupun kerisauan dan sebagainya. Jadi yang Allah SWT berfirman, kita baca tadi, surah yang mula tadi, saya baca slide pertama, yang allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innu qulub. Memang itu sangat jelas. Yang surah Allah sebut, Allah jamin ya. Dengan mengingati Allah akan jadi tenang. Salah satu ubat yang sangat ampuh ya. Kalau kita jadikan zikir, sentiasa berzikir, kita akan jadi tenang, kita akan relax. Macam mana pun Allah akan bantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Sebab dia akan mendidik qalbu kita. Dan ramai kita tengok ramai ulama meletakkan, kalau kita buat satu maksiat, satu dosa, dia akan jadi hitam kat hati kita. Tapi bila kita buat amal, kita berzikir, kita baca Quran dan sebagainya, kembali pada sunnah, maka hati kita akan bersih, hati kita akan bersinar. Dan sinar itu akan nampak dekat wajah kita, akan nampak dekat akhlak kita. Dan sinar ini akan bantu guide kita untuk menghadapi semua tekanan-tekanan ni. Ya? Menghadapi semua kerisauan, kebimbangan dan sebagainya. Itu cantiknya Islam ajar macam tu. Ya? Jadi, Islam boleh atasi insya-Allah. Kita tengok sunnah, Quran dan sunnah boleh atasi kebimbangan yang sebab-sebab kebimbangan inilah ya. Jadi biasanya kita tengok manusia dibimbang ada beberapa aspek lah yang jadi sangat bimbang. Ketentuan rezeki dia dari Allah Taala. Kematian dan azab atau itu benda-benda yang kita bimbang. Tapi benda tu Allah tentukan dah. Itu tak ada Allah dah tetapkan untuk kita dan kita dah perut lagi. Allah tentukan dah kita punya rezeki kita, jodoh kita, ajal kita. Itu semua Allah dah tentukan. Cuma sekarang ni kita pilih lah, kita nak kena hidup kita barakah ke tak, hidup kita tak barakah, kena azab, itu kita tak nak, na'udzubillah. Allah bagi kita pilih, Allah bagi kita jalan, Allah bagi kita peluang untuk buat pilihan. Nah, itu sebab kita tengok kita tengok kalau anak lahir bayi ni dia lahir dalam keadaan bersih insya-Allah. Tapi kita tengok persekitaran akan mengubah dia. Itu kita kalau boleh dikit dia kepada Islam. Jadi Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 60 ni. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Jadi dah begitu banyak makhluk yang hidup melata kat muka bumi, dia tak bawa rezeki sendiri. Tapi Allah yang siapkan rezeki dia dan rezeki untuk kita juga. Itu Allah Maha Pemberi rezeki insya-Allah. Dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu kita jangan bimbang bab rezeki contoh ya. Lepas tu kita tengok lagi ayat surah Zariyat 58, innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Yang sebenarnya Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi banyak orang bimbang pasal rezeki sebab itu kebimbangan datang kan. Itu contoh kita rezeki. Tapi kita tengok orang yang beriman dia akan bergantung dengan Allah Taala. Kalau apa yang Allah bagi itu rezeki dia insya-Allah. Jadi dia tak bimbang, dia tak jadi stres.
Kan? Macam orang selalu kita tengok bila orang yang berjihad dengan Allah Taala, orang yang buat kerja dakwah contohnya. Orang yang sibuk dengan macam kami ni buat rawatan ya, buat rawatan. Kita tengok kalau kita tak charge macam mana nak dapat, ada pasien komplain kat saya. Doktor tak charge, saya tak charge. Doktor macam mana? Doktor nak survive tak ada charge. Macam tu. Jadi kita nampak ada orang yang dia minta keyakinan dia kepada usaha dia, tapi dia lupa rezeki itu daripada Allah. Dan rezeki itu bukan dalam bentuk wang ringgit ya. Rezeki dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan anak-anak yang berjaya. Itu benda-benda yang rezeki Allah bagi kita insya-Allah. Jadi Allah yang akan decide rezeki kita ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Surah ayat 22. Dan di langit rezekimu dan apa yang kamu janjikan. Itu jadi kalau orang yang beriman dia akan sabar insya-Allah dengan ujian Allah Taala. Bila kita tengok COVID ni, saya ingat sangat ujian sangat hebat lah. Saya kata siapa yang kerja tak ada kerja, siapa yang ada bisnes tak boleh nak buat bisnes. Jadi kita tahu ini sangat mencabar. Jadi akan menekan kita, akan kita jadi panik, kita jadi anxiety, kita akan jadi risau sebagainya. Jadi kita serah pada Allah, kita banyakkan zikir, banyakkan minta pada Allah, minta Allah mudahkan urusan kita, dapat rezeki yang kita tak sangka-sangka insya-Allah. Min haitsu la yahtasib ya. Tentang kematian pula kita tengok banyak orang bimbang, sakit, kena sakit, kena penyakit-penyakit. Kita jadi bimbang, kita jadi panik, kita jadi takut, kita jadi risau sebagainya kan. Jadi Allah bagi kita Allah bagi kita khabar ya, Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 80 ya. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang menghentikan malam dan siang, maka tidak dapat mengerti. Jadi Allah janji dah, Allah yang kontrol semua. Kita jangan risau pasal ajal kita. Kita usaha insya-Allah sungguh-sungguh. Nanti kalau ubat sakit, kita ubat sungguh-sungguh. Dan kita tengok nanti Allah kalau ajal kita belum sampai, Allah takkan sampai insya-Allah. Dia takkan lewat atau takkan cepat. Satu saat tu. Itu contoh ya. Jadi kita juga kan diazab atau dia. Itu juga kita tengok ya. Sama ada kita pilih untuk diazab atau diberkati, nak membahaya atau tak menguntungkan, jadi sebenarnya berada di tangan Allah Taala. Allah yang decide. Kita usaha insya-Allah, tapi Allah dah tulis takdir ni sejak kita dalam rahim lagi. Itu contoh orang yang beriman. Dia yakin benda itu semua. Ya. Jadi kalau penyebab kesusahan sebab konflik dalaman ataupun apa yang menyebabkan halangan kepada minat seseorang, hasrat seseorang itu, maka Allah membimbing kita untuk mengikuti kebenaran itu. Maksudnya, jadi kita tengoklah ada orang dia jadi stres sebab dia nak tahan banyak benda. Dia nak buat benda terbaik betul, tapi kita tengok dia sampaikan dia meletak dia dengan kesusahan. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis ni, ini kisah macam mana ada sahabat tu dia komplain nak puasa hari-hari. Nak ibadat malam tak bangun. Jadi tak nak buat benda lain. Nabi kata tak, Nabi jangan stres macam tu. Nabi kata saya tidur dan saya bangun. Ini anamu aqum wa asumu wa uftir ya. Wa atazawwajun nasa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, aku tidur dan aku bangun ya. Bersolat malam, tapi dia kata aku puasa juga, aku tak puasa juga. Dan aku menikahi, dan saya menikahi wanita, kata Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang berpaling dari sunnah saya bukan dari Rasulullah SAW. Jadi maksudnya Rasulullah buat benda tu, buat juga semua. Tak ada yang Rasulullah kata kalau kena solat tak tidur semua, tak. Jadi ada benda-benda yang kita tengok Rasulullah tidur juga. Rasulullah bangun malam untuk solat tahajud. Rasulullah puasa dalam masa Rasulullah tak puasa. Rasulullah kahwin juga. Jangan jadi kamu tak boleh kahwin. Kita nak ibadah hanya. Itu benda-benda yang menyebabkan stres ya. Jadi kita tengok ada sunnah mengajar benda-benda itu. Kita ni manusia, kita ada kemahuan, ada kecenderungan, maka jangan dihalang contoh benda macam tu ya. Jadi itu benda-benda yang kita tengok ya, sunnah. Itu juga ibadah, doa, zikir dan baca Quran. Jadi dia akan memberikan ketenangan. Ini benda-benda ni saya rasa kalau ikut pengalamannya gitulah. Zikir yang berterusan yang akan bagi kita sangat-sangat hebat. Kita rasa dada kita lapang, kita rasa tenang, yang sangat-sangat tenang ya. Ini benda macam tu ya. Jadi amalan ni menyebabkan kita bertenaga dari segi rohaninya. Kan kita rasa takut kita nak takut dan mesti pun tak takut insya-Allah, dan kita akan ada hubungan langsung dengan Allah Taala. Itu sebab Rasulullah sebut dalam sahih hadis Nabi. Rasulullah kata, mari kita dapat keterangan membaca berdoa ya Bilal. Maksudnya Rasulullah berdoa tu dia memberikan dia ketenangan. Berdoa tu memberi ketenangan. Solat ni bukan juga doa, atau solat ni bukan solat. Kita tengok solat tu beri ketenangan. Ya, berdoa pun akan beri ketenangan insya-Allah. Ya. Jadi doa adalah, jadi selalu kita kena berdoa dengan Allah Ta'ala. Selalu berdoa. Dan kita dekat dalam susah senang kita berdoa insya-Allah. Ya, Allah sangat dekat dengan kita. Itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, sekiranya hamba-Ku tanya pasal aku, kata aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan dah apa yang kita doa tu insya-Allah. Jadi jangan bimbang, jangan takut, Allah dekat dengan kita. Lagi dekat daripada urat nadi kita. Itu urat leher kita, urat tengkuk kita sampai tahap tu. Jadi kita jangan rasa susah hati, jangan rasa risau, kita sentiasa bergantung dengan Allah Taala.
Dan kita tahu Allah sentiasa merhatikan kita, Allah tahu kita. Dan kalau datang ujian-ujian tu kita tahu lah ujian daripada Allah Taala. Ya, itu kena ingat macam tu. Jadi selepas kita tengok cara Islam menangani stres tu, dan kita berzikir, kita baca Quran, mengamalkan sunnah, berdoa sebagainya, maka kita tengok itu sangat membantu. Dan kita akan mungkin dekat ruqyah juga. Jadi kalau kita tak kurang, maka kita perlu pergi rawatan Islam. Dari segi medical macam mana? Ada ubat-ubat juga untuk ganggu, untuk menyembuhkan gangguan kerisauan. Jadi kita tengok ada beberapa jenis ubat. Anti-anxiety, kita bagi benzodiazepine biasanya. Dia mengurangkan kegelisahan, panik dan sebagainya. Tapi dia cepatlah, alhamdulillah. Antidepresan juga kadang doktor bagi. Dia untuk depression, tapi dia juga boleh secara tak langsung dia mengurangkan anxiety, mengurangkan kerisauan. Jadi itu sebab dia modified chemical reaction tadi kita katakan, sebab tadi anxiety tadi sebab medical chemical reaction dalam kepala, jadi dalam otak. Jadi antidepresan boleh kurangkan. Satu lagi beta blocker. Biasa beta blocker digunakan untuk penyakit darah tinggi, ubat darah tinggi. Ya, propranolol tu semua kadang-kadang dia boleh bantu kurangkan gejala tadi. Kadang-kadang bila orang gigil sebab tu, beta blocker ni boleh kurangkan, kurangkan dia punya gigil tadi, gementar sebagainya. Itu contoh ubat-ubat yang ada dalam medical. Lepas itu kita ada teknik juga psikoterapi. Kita ramai psikologis, clinical psychologist, psikoterapi sebagainya, counselor dan sebagainya. Dia kan bantu kita, insya-Allah orang yang ada masalah anxiety sebagainya boleh dibantu. Contohnya dia gunakan kaedah cognitive behavioral therapy, maksudnya terapi tingkah laku kognitif. Ini psikoterapi yang digunakan untuk mengatasi masalah anxiety, CBT. Dia akan bantu kita mengolah fikiran kita supaya kita jangan panik, jangan fobia, semua itulah, jangan anxiety, semua itulah dia akan usahakan secara tu. Ini pendekatan psikoterapi. Satu lagi flooding, itu nombor 2 tadi, pendedahan. Kadang-kadang kita flood macam orang panik, orang yang fobia dengan sesuatu tu. Karena bila kita flood tu dia akan hilang fobia dia tu. Kadang flood tu maksud kita expose dia dengan benda tu semua, maka dia mungkin akan hilang dia punya fobia. Jadi tu benda-benda itu pendekatan masing-masing lah. Kadang-kadang perawat ni atau psikologis atau psikoterapis dia akan tahu lah untuk nak assess pesakit. Itu contoh. Apa yang ada pencegahan? Sebenarnya boleh cegah, ada benda-benda yang penting. Kita boleh cegah anxiety ni. Contohnya kita tengok ubat-ubat kita tengok ubat tu sesuai tak sesuai, dan kita kena pastikan dia tak ada side effect. Satu lagi tengok ubat-ubat yang kita ambil, ubat herbal sebagainya, itu takut juga kena tahu apa kandungan dia. Sebab ubat ni kadang menyebabkan jadi palpitation, jadi kita tak boleh tidur, panas badan sebagainya. Itu takut bahan yang boleh menyebabkan kita jadi teruk, jadi risau lagi. Kurangkan kafein, kurangkan kafein. Ini kafein ni di jantung jadi laju kadang-kadang. Bila kita minum kopi banyak ni, kita boleh rasa kita tak mengantuk, kita rasa macam jantung palpitation, jantung laju sikit daripada biasa. Kita jadi gaya hidup sihat, insya-Allah. Banyak bersenam, exercise, makan dengan makanan yang seimbang supaya kita sihat. Jadi bila kita tak sihat ni, kita tak exercise, kita banyak penyakit, maka dia akan jadi banyak masalah. Kita akan mudah kena anxiety, insya-Allah. Kita jadi bimbang lebih sebab kita tahu kita ni sakit apa ni, sakit jantung ni, kolesterol tinggi lah, kan, gout dan sebagainya. Itu benda-benda kita akan fikir hari-hari, kita akan jadi bimbang. Always dapatkan bantuan. Jangan lupa untuk cari kaunselor, cari pakar, psikiatris, dan juga saya rasa antaranya penting kalau kita rasa macam dah buat banyak kali sesi kaunseling itu tak hilang juga, mungkin kaunselor boleh refer kepada ruqyah, boleh refer kepada rawatan Islam. Mungkin boleh bantu juga sambung rawatan nanti. Dan bagi saya ruqyah ni banyak bantu motivate patient untuk datang sambung rawatan. Kadang-kadang datang tu, doktor, ada orang kata kena berhenti ubat. Saya kata tak boleh berhenti, satu kena makan ubat dulu, sampai itu kita ruqyah. Dan alhamdulillah ramai yang sembuh dengan cara tu. Kita ruqyah dan dia respon ubat lagi baik. Setengah tu lagi cepat daripada yang sepatutnya. Saya ada patient saya, anxiety tu dah 2 tahun makan ubat. Muda lagi budak college. Dia teruklah anxiety dia sampai mak dia kata dah makan ubat lama doktor, kami dah try macam-macam. Lepas ruqyah 2 kali settle anxiety dia hilang. Dia punya palpitation semua hilang. Kotak tu nak katakan dia teruk jugalah. Sampai dia jadi panik sadu kayak itu. Jadi benda-benda macam tu, jadi kita boleh bantu dengan ruqyah juga. Jadi kita kalau boleh dapat kerjasama ni menariklah, kita dapat bantu patient dengan baik, insya-Allah. Jadi kalau untuk perawat, insya-Allah kita kalau boleh, saya minta sangat, kenapa saya buat kelas macam ni untuk faham ni, sebab kita kena dua aspek. Kita jangan ingat kita buat ruqyah semata-mata. Kita kena menghadapi patient, kita menghayati masalah dia dan kena memahami dia. Jadi kita kena ada ilmu ni, ilmu psikologi kena ada, kita sendiri kena settle zikrullah kita, Quran dan sebagainya, sebab kita kena bersihkan jiwa kita, sebab ini akan bantu dalam rawatan. Jadi orang pun akan respect kita sebab kita ni bukanlah sangat menentang perubatan moden, tak. Kita patutnya compliment, kita akan jadi bantu juga
bagi patient ni lagi cepat sembuh daripada masalah-masalah dia. Itu dari segi aspek itulah. Jadi dua keadaan tu kita yakin insya-Allah ruqyah boleh bantu sebagai terapi. Dan kita juga kena ada ilmu-ilmu tu, nak kena support kita bila kita buat ruqyah, ya. Oh, dah 10. Okey. Ini bekalan-bekalan untuk pesakit, dah tak banyak slide. Kita tengoklah banyakkan zikrullah. Ini ada hadis-hadisnya, ini Al-Quran yang ceritakan pentingnya zikir. Ni surah Taha ayat 30, dan bertasbih dengan muji Rabbmu sebelum terbit matahari, sebelum terbenam, dan bertasbih padanya pula pada waktu malam hari dan pada waktu tengah hari siang, supaya kamu merasa senang, ya. La'allaka tarda, sebab kita rasa tenang, redha, senang, itulah yang kita kena sentiasa berzikir. Next, ya. Sentiasa berwuduk dan banyakkan salat, itu, ya. Sesungguhnya Allah menjadi orang yang bertaubat dan menjadi orang yang mensucikan diri, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi banyak solat taubat, bangun tahajud malam, solat taubat dulu, solat apa-apa yang solat lain, solat hajat sebagainya. Dan kita jadi orang sentiasa berwuduk, insya-Allah. Jadi bagusnya bila kita merawat ni, perawat ni alhamdulillah. Saya suka ajar perawat sentiasa berwuduk. So nanti senang bila kita nak rawat sakit, anytime kita boleh rawat. So kita nak berwuduk. Saya nak berwuduk lagi. Itu pastikan berwuduk. Kalau batal sebab keluar angin sebagainya, ambil wuduk semula. Dan ini boleh melindungi kita daripada gangguan, beri kita keterangan, insya-Allah. Baca Quran, ya. Sungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Innamal mu'minuna allazina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya orang yang beriman ni bila sebut nama Allah tu dia bergetar, jiwa dia tu, hati dia tu bergetar. Sebab dia sangat apa ni? Takut pada Allah, ya. Bukan takut dia masa takut nak lari, tak. Maksud dia sangat takut daripada melakukan kesilapan sebagainya. Jadi dan bila dibacakan mereka ayatnya, dibacakan Quran kepada dia, bertambah iman mereka. Zadatuhum iman, zadatuhum imanan, ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu ciri dia, ya. Masya-Allah. Tu Quran boleh bantu, ya. Sabar dan ikhlas. Ini menarik bila kita tengok di antara amalan yang bagus, selalu kita akan baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, dan sungguhnya akan kami berikan kecubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini kalau orang yang bercocok tanam. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, ya. Iaitu orang-orang yang apabila timpa musibah. Allazi wa basyiril sabirin ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Okey. Kita tengok, orang yang berlaku bisyai minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Allah kata berilah kemarin kepada orang, berilah khabar gembira orang yang sabar, ya. Iaitu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa usribatun. Oh, ni salah, saya rasa ayat atas ni dia salah sikit ni. Dia tak betul ayat ni, susunan. Saya typing error, saya susun ayat ni, kalau copy ni jadi salah. Dia sebenarnya qul inna lillahi, kita kena sebut ya ayat ni 56. Kalau baca dari kanan, ayat ni patut sebelum ayat 57. Ulai kan maksudnya Allahu Akbar. Saya kena betulkan, minta maaf. Ini slide ni salah demi ayat tu. Kita tengok, ya. Kalau orang yang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itulah orang yang mendapat keberkatan, ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika muhtadun. Ayat yang 57. Ini mereka itulah yang mendapat keberkatan dan kesempurnaan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Ini saya betul nanti kita punya susunan. Saya tak sempat share tadi, ya. Okey. Berprasangka baik terhadap Allah Ta'ala. Percayalah Allah pasti mengabulkan doa. Asal kita juga bertawar. Maksudnya, wa iza salaka, ini saya baca tadi ayat tadi. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka bersama dalam kebenaran. Maksudnya Allah dengar insya permohonan, Allah kabulkan. Uji budak wata da'i zadaan. Ya Allah dah makbulkan doa orang yang memohon. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah Allah Taala, dan hendaklah mereka beriman kepada Allah agar mereka selalu dalam kebenaran. Itu tentang pentingnya itu kita selalu banyak doa. Membanyakkan rasa syukur. Kena banyak sangat bersyukur kepada Allah. Kerana syukur ni boleh membuat hati kita lapang dan terhindar dari penyakit diri dan dengki, ya. Firman Allah surah Ibrahim ayat 7, wa iz azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah Taala, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita kena yakin setiap masalah itu ada solusinya, insya-Allah. Kesulitan itu tidak boleh jadikan diri kita lemah. Kita jangan selemah dengan cabaran-cabaran kesulitan, ya. Allah Taala berfirman surah Al-Insyirah ayat 5, kata inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan insya-Allah. Itu surah Al-Ashr ya. Surah Al-Isyrah ya. Innamal usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Maka dari itu janganlah sebab kita memelihara kesediaan, kita akan jaga kesediaan sampai lama-lama sangat. Ya, insya-Allah. So habislah ya. Habislah insya-Allah. So ada apa soalan? Saya buka majlis insya-Allah. Slide ni saya off kan ya. Saya off, saya stop share. Saya rasa line tak bagus. Saya minta maaf sangatlah. Ni line Unify ni tapi tak kuat. Saya tengok kawasan kot. Masya-Allah. Okey Doktor, ada satu soalan daripada FB Live. Ya. Assalamualaikum Doktor, anak perempuan saya usia 16 tahun. Ujian prestasi di sekolah ditepati dia ada masalah ketakutan sampai tahap ditulis tangan ikut kata cikgu. Kami pergi satu kali ruqyah, nampak ada gangguan. Tangan goyang-goyang, kaki goyang, mimpi yang buruk. Alhamdulillah, solat semua okey. Bila baca Quran, tangan goyang, kaki goyang. Mohon panduan dan respon doktor. Masya Allah. Minta Allah mudahkan insya-Allah. Saya cadangkan teruskan rawatan. Tapi saya tak pasti dia dah pergi jumpa psikiatris ke, wallahu a'lam, psikologis ke. Saya cadangkan juga kena buat both lah. Maksudnya jangan tinggal jumpa psikiatris, psikologis ke untuk psikoterapi. Kalau perlu sangat jumpa psikiatris ya. Kita ada child psikiatris ya. Jadi penting untuk dapatkan ubat dan juga teruskan ruqyah ya. Sementara nak settle ruqyah tu saya rasa perlu ubat jugalah. Perlu ubat untuk bantu supaya dia bertenang semua kan. Itu benda-benda itu sangat penting. Itu komen saya tak dapat nak komen sebab itu yang ditanyakan. Jadi saya harap buat macam itulah. Kalau boleh teruskan ruqyah. Yang kedua jangan lupa untuk jangan tinggal ubat. Jangan tinggal ubat. Ubat tu kena teruskan juga. Okay? Sebabnya dia sangat membantu insya-Allah. Boleh ya? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Soalan seterusnya dari Puan Nik Zaimah Nik Zain. Nak tanya doktor, cucu saya umur 14 tahun, lelaki, tak minat belajar akademik, tidak mahu ikut nasihat atau arahan ibu bapa, hanya fokus pada permainan, game online dari pagi sampai malam. Adakah ini simptom anxiety disorder atau depression? Itu nak kena buat assessment lah. Tapi saya takut antara benda yang mungkin simptom gangguan, takutnya wallahu a'lam. Kan kita belajar kalau gangguan ni, jin ni contohnya, dia boleh kontrol sampai tahap tu. Dia boleh kontrol sampai kalau main game tak berhenti tu. Saya seorang pasien saya ingat, dia umur 30 lebih lah, tapi kata akhirnya meninggal kena heart attack sebab dia tak berhenti, malam tak tidur main game, umur 30 lebih, tapi dia sebab ni anak tak bekerja, dia tak kerja di rumah ayah dia, mak dia datuk datin. Tapi nak katakan akhirnya meninggal sebab penyakit kencing manis lah, saya dengar dulu. Dia sangat teruk sebab dia kalau malam main game dia akan minum air tin kan. Jadi sangat teruk lah minum air tin, badan jadi gemuk. Itu saya pernah sekali rawat dia, sekali datang lepas tu tak datang lagi. Benda tu kena dibantu dengan ruqyah, ya. Nak kata dia anxiety, panic, tak juga main game ni rasanya dia boleh kontrol, tak panik sebab kalau panik tak boleh main game sebenarnya. Kalau panik ni ataupun anxiety ni tak sesuai main game. Depression mungkin sikit bercampur lah, dia akan campur sikit-sikit. Tapi nak kena buat assessment betul lah, nanti kena jumpa. Tak boleh cerita pendek ni mungkin tak sesuai lah. Saya cadangkan pergi juga jumpa, bawa dia untuk pergi rawatan psikologis ke, klinikal psikologis, psikiatris ke. Penting ya, penting sebab dia boleh di-assess dan kita boleh buat rawatan yang sebetulnya. Itu sangat penting. Dan juga jangan tinggal ruqyah. Penting sangat ruqyah tu sebab saya akhirnya tengok banyak sangat gangguan macam tu. Gangguan yang jadi kadang saya sini tengok gangguan sangat kuat sampai dengan anak-anak yang hafal Quran ni, anak-anak yang memang kita hantar sekolah agama, itu gangguan kuat ni pasal handphone, pasal game sebenarnya. Kadang-kadang dia bukan melibatkan budak-budak sebenarnya. Orang tua-tua pun sekarang jadi penyakit game. Jadi penyakit yang sebab handphone ni semudah kan, kat situ semua ada. Jadi game ni pun sangat mudah, ada banyak iklan, banyak advertisement dalam tu. Akhirnya kita akan terikut-ikut. Game satu, yang kedua takut benda-benda lain yang bahaya, pornografi dan sebagainya. Itu benda-benda tu kita tengok juga. Game kadang-kadang dengan ganasnya, dengan
dengan apa ni, dengan banyak pornografiknya, itu benar-benar kena check, sangat perlu check anak-anak punya handphone atau tengok game apa dia main. Dengan tengok sekarang ni kalau game jenis bunuh-bunuh ni sangat-sangat dahsyat. Jenis ni penggal orang apa. Saya pun pernah tengok sekali, saya lalu tengok skrin macam tu, saya kata masya-Allah. Kalau budak main ni memang akan terkesan. Sebab itu yang dihadapi hari-hari. Dia kena berlawan, bergaduh, bunuh orang, bunuh lawan opponent, itu benda-benda macam tu lah. Jadi saya cadangkan sangat kena rawat puan, jangan basihkan anak-anak kita ni dengan benda macam ni. Kita sayang takut masa depan dia baru 14 tahun. Jadi kalau mak ayah mungkin agak sibuk ke apa, yalah kita nenek ni mungkin nak kena ambil berat juga, tapi kalau bising sangat pun mak ayah dia kadang tak setuju kalau kita bising sangat pun. Saya pun dah cucu, kita faham kadang kita sayang kepada mak ayah, tapi bagi nasihat yang sesuai lah insya-Allah supaya dapat dirawat. Kehidupan ni sangat pendek, kita tengok kehidupan sangat pendek. Kalau kita tengok biarkan budak-budak ni main game, tidur satu, memang tidur lama kadang-kadang, kalau penat siang tidur, malam tak tidur. Lepas tu habis usia dia tu untuk apa sebenarnya? Kehidupan kita ni sangat pendek dan kita ni di akhir zaman, kita siapkan anak kita untuk hadapi benda-benda itu insya-Allah. Supaya dia kembali pada landasan yang betul. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada satu lagi soalan doktor dari Encik Razman. Pengalaman saya simptom anxiety sama seperti gangguan. Jadi betul. Ada masanya saya tidak pasti sama ada yang saya alami ini gangguan atau anxiety. Mohon pandangan doktor saya ini. Dia yang uniknya saya sebut tadi, dia dengan adalah zikirullah atau qulublah. Itu yang uniknya, bila kita mengingati Allah ni hati akan jadi tenang. Itu yang saya suka jadikan ini sebagai, kalau kita nak test untuk diri kita lah. Test diri kita ni. Kalau kita zikir tu kita tenang. Sangat insya-Allah dia akan jadi tenang. Dia kalau tak cukup 10,000, 10,000, tak cukup 1,000, 50,000, tak cukup 100,000. Dia akan sampai satu tahap nanti insya-Allah kita akan tenang insya-Allah. Ya, kita akan jadi tenang. Tapi nak tengok kan anxiety ni, kalau dia pure medical, saya rasa dengan Quran pun hilang juga. Kita rukyah biasanya kita akan dapat, dia akan kurang jugalah insya-Allah. Tapi gangguan tu dia gangguan ada dua keadaan. Satu, sebab kita ada anxiety, gangguan datang, ataupun gangguan datang tu menyebabkan anxiety, itu boleh juga, itu boleh berlaku juga. Jadi kadang-kadang anxiety dah ada dah, gangguan akan datang. So saya kata kita kena memang jaga diri kita betul-betul lah, protect ourselves supaya kita tak diganggu lah. Dan kalau kita kena anxiety tu, kita ganggu lagi, itu lagi teruk. Dan nak beza macam mana? Nak beza tadi lah, nak kena check juga lah dengan cara buat test, self test tadi lah. Zikir, baca Quran, tengok improve. Dia kan improve, tapi siapa nak bezakan tu gangguan ke tak gangguan medical ke, mesti Quran akan bantu dia untuk sembuh daripada anxiety tu tadi. Saya sendiri agak susah sikit. Mereka kita kena cari pergi jumpa perukiah, jumpa Haji Amin ke, check kan kalau kita baca screen tu, dia screening proses tu ada gangguan tak? Itu cara-cara lah. Dan kalau kadang-kadang kita patient kadang boleh rasa sebenarnya kadang-kadang. Bila gangguan datang macam tu, dia akan masuk, kita rasa dia masuk tu kadang-kadang sampai tu the extent lah. Tapi kalau tak ada gangguan macam tu, dia memang secara biasanya dia macam tu lah kan. Dia akan jadi tiba-tiba datang panik itu tanpa ada tanda sebagainya, itu mungkin juga biological, wallahu a'lam. Tapi mungkin dua-dua agak susah nak bezakan, melainkan kita kena cari third party, orang lain yang akan access kita lah insya-Allah. Cari perawat yang boleh access kita dan bagi komen, cari doktor yang akan bagi access kepada kita. Jadi kalau nak buat sendiri tu agak susah juga lah, saya rasa agak impossible. Tapi saya galakkan teruskan amal, teruskan zikir, teruskan baca Quran supaya kita akan selesai dua-dua ni, tak kisahlah medical tu, gangguan jin sebagainya ya. Wallahu a'lam. Dia Razman ya. Saya kenal Razman, insya-Allah tak apa. Okey, soalan seterusnya soalan daripada Tuan Haji Syahril. Assalamualaikum doktor. Di tempat kerja ada rakan yang terkena gangguan makhluk halus hingga tidak datang kerja berbulan-bulan. Bagaimana kaedah rawatan yang sesuai? Terima kasih Ji. Ini yang berlaku lah banyak. Dia bukan sekadar datang kerja. Dia kalau orang makan gaji, tak apa juga lagi. Mungkin ada MC sebagainya kan. Orang yang bisnes sebenarnya. Dia tak nak pergi kerja, tak ada semangat. Dia tak boleh nak berjumpa orang. Kena macam tu kan. Akan jadi susah. Contoh orang tu buat marketing ke, atau dia buat bisnes sendiri, dia kena jumpa orang, dia kena jumpa supplier sebagainya. Jadi kita nampak lagi mencabar lah. Tapi nak kena rawat lah. Kena rawat. Sangat-sangat penting. Sebab saya ada kes baru ni. Dia ni kerja di pejabat Menteri Besar. Sampai Menteri Besar suruh saya rawat dia tu. Dia tak datang kerja dah sebulan. Rupanya dia ada masalah macam-macam lah. Dan dia memang ada background kena ganggu kuat. Dia rawat tu Masya Allah sangat dahsyat. Tapi nak kena rawat berterusan. Saya cadangkan kena cari kaedah yang
yang bagus, yang akan bantu dia. Tapi kita tak tahu siapa yang sesuai, tapi cari yang kita rasa ikut syariah, patut syariah, tak guna pembantu sebagainya, tak gunakan makhluk-makhluk lain bantu sebagainya. Kita tengok benda tu akan bantu dia, insya-Allah. Kan saya cadangkan sangat untuk ruqyah berterusan, istiqamah. Dan dia bukan boleh hilang sekali. Bagi saya tak mungkin hilang sekali. Dan juga saya memang suka nasihat, kalau macam ni dah 3 bulan tak datang ni, itu sangat pelik lah. Memang patut kena rujuk ke psikiatris atau psikologis. Untuk orang besar kita rujuk psikiatris lah senang. Bila dia buat assessment keadaan kita macam mana. Kalau perlu bagi ubat untuk motivate dia balik. Ada ubat yang boleh motivate dia, antidepressant tu boleh motivate dia kadang. Jadi benda tu temporary kita akan rasa motivated sekejap. Sampai bila kita motivated tu kita pergi rawatan, kita pergi ruqyah sebagainya sebagai memenuhi dia punya konsep rawatan tu kena menjulur. Dan kalau kita harap ubat dia tak jadi juga. Lepas tu kena pergi psikologis, psikoterapis, kalau kita motivate balik. Ada psikologis, psikoterapi ni expert dia boleh motivate balik untuk kita datang kerja. Jadi dia bukanlah satu benda yang kita buat, saya rasa kena buat ketiga-tiga approach tu lah. Dia kena rawatan secara kalau perlu ubat kena ambil ubat, dan dia kena pergi psikoterapi, dan dia akhirnya dia buat juga ruqyah tu berterusan, jangan tinggal. Kalau tak boleh datang, dia kena sendiri kena usaha. Tapi nak dapat usaha tu saya kata kena bantu ubat juga. Nak bagi dia ada insight, bagi dia ada rasa nak berubah, rasa nak datang kerja, rasa nak buat bisnes, sungguh-sungguh. Dia macam tu nak kena dibantu kadang-kadang dengan ubat. Lepas tu kita ruqyah sampai tu kita bantu dia. Kena psiko juga, nak kena psikoterapi. Tapi lagi malang kalau dapat bos yang tak faham, bos tak faham ni, lagi kena belasah semua, kena buang kerja, itu lagi kesian lah. Tapi nak kata ada pesakit yang macam tu, dia kadang-kadang kena ganggu, kena sihir, dan dia juga ada masalah-masalah tadi lah, masalah-masalah anxiety, depression sebagainya mengganggu dia. Combine tu jadi teruk lah. Agak kesian dia lah. So saya cadangkan je, memang sungguh-sungguh kena rawat je, dan juga jangan lupa untuk nasihat dia, pergilah jumpa doktor. Jangan rasa pergi jumpa psikiatris ni malu kan. Saya rasa ramai stigma kat situ. Bila kita jumpa psikiatris, nanti orang cakap kita gila, sakit jiwa ke? Tak. Sebenarnya psikiatris akan bantu untuk ubat tu tadi supaya kita akan agak normal. Ramai orang takut bila sebut psikiatris je, biarlah sakit jiwa. Kita nak bantu sebenarnya. Bukan isu kita jumpa psikiatris, kita dah gila sakit jiwa. Itu nasihat saya lah. Kita kena combine dalam rawatan tu. Boleh je ya? Kesan lagi ni? Tak ada soalan, Doktor. Siapa soalan? Ada soalan lagi satu lagi daripada Oppo? Ada yang... Saya mengalami soalan ya? Apa? Saya tak dapat. Tak dapat ya. Saya dah tengok sini, keluar dekat sini dekat Zoom. Saya mengalami ADPA dekat 12 tahun mungkin lebih. Semua bermula bersekutu saya meninggal mengejut. Cuma sekarang saya mengalami kerisauan tentang kesihatan. Tak boleh ke hospital, takut ziarah kematian orang sakit. Saya perlu makan Xanax bertahun-tahun. Anxiety disorder. Saya sangat galakkan pergi ruqyah lah. Ya, Oppo A93 saya tak tahu nama dia. Saya cadangkan pergi ruqyah. Ini kena bantu dengan ruqyah. Kalau dah makan ubat Xanax semua ni tak mau juga, kurang dah bertahun. Jadi kita takut ada gangguan. Jadi kita tak nak gangguan ni ada. Yang paling agak mengejutkan kadang-kadang, dia bukan gangguan biasa kadang-kadang. Setengah tu ada saka. Saka ada. Bila saka ada ni, dia mudah kena sihir. Dia ada saka dan tak perasan. Bila ada saka ni, dia sihir pun senang masuk, gangguan senang masuk. Jadi saka tu nak kena buang juga. Banyak kes kadang kita tengok ada saka sikit. Itu nak kena check masa buat ruqyah, masa kita buat screening. Itu nasihat saya lah. Ya. Jangan biar lama sangat macam ni, jangan sangat mengganggu. Masya-Allah. Jadi kita harap Allah sembuhkan Tuan insya-Allah. Ada soalan lagi? Nak tanya direct pun tak apa. So kita boleh tanya ni, boleh unmute je, kita boleh tanya, tak apa. Kalau tak nak type ni susah sangat nak type. Kalau siapa nak tanya direct pun boleh insya-Allah. Kita ada masa sikit lagi. Kalau terlajak Amin, minta maaf. Fatimah, okey. Cikgu Fatimah. Okey, saya rasa tak ada soalan kot. Tak ada soalan lagi ya. Agak minta maaf sangat, dia punya line tak berapa clear. Saya cuba perbaiki lah. Kadang-kadang mungkin sebab internet juga. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya Doktor, macam mana nasihat Doktor lah
pada setengah-setengah golongan yang tak percaya kepada kaedah rawatan ruqyah syariah ni kan, sebab ada setengah kelompok ni dia memang tak percayalah pada gangguan makhluk halus. Jadi macam mana kita nak yakinkan mereka ni lah tentang wujudnya gangguan makhluk halus? Boleh Doktor terangkan? Ya, terima kasih. InsyaAllah. Ini satu tanggung yang berat lah sebenarnya. Dan kita tengok pengalamannya sampai sekarang pun doktor masih tak boleh terima, masih tak dapat nak menerima sangat apa ni, bila kita sebut ada gangguan makhluk halus, ini benda sangat ditolak lah, sangat ditolak. Jadi saya sendiri pernah berhadapan situasi macam ni. Bila saya tengok, selalu akan timbulkan dalam forum, dalam simposium, medical ni akan sebut pasal ruqyah ni. Itu saya kata, jadi ramai yang akan kata kontroversi ruqyah ni. Especially bab psikiatri ni, saya kan sangat-sangat kontroversi. Kontroversi sampai kan doktor akan halang dia pergi jumpa rawatan Islam. Itu yang sangat menjadikan. Tapi saya rasa banyak faktor kat sini. Bukan masalah sangat doktor ramai Islam pun kadang-kadang yang lagi teruk. Yang tak Islam kadang lagi mudah terima kadang-kadang. Kita tengok ramai doktor. Saya ada patient saya dulu, dia pergi follow up nefro sebab dia kreatinine sangat tinggi, dia hampir nak untuk dialisis lah. Doktor plan nak prepare untuk nak pasang dia punya ni kan, shunt untuk nak buat dialisis. Lepas tu dia datang di ruqyah. Lepas ruqyah tu alhamdulillah kreatinine turun daripada 600 jadi 400. 200 beza tu sampai kan doktor yang tengok tu Cina, nephrologist tu, dia kata tak payah dialisis lagi. Dia kata dah kita tangguh dulu. Dia kata, dia tanya buat macam mana, dia kata buat rawatan Islam. Ada suruh sambung rawatan Islam sampai tahap tu. Jadi ada doktor yang bukan Islam macam tu. Jadi kita tengok, kecuali doktor-doktor yang tak tahu lah, wallahu alam, Allah tutup lagi hati dia untuk nak terima benda ni. Sebab ni sebahagian daripada iman sebenarnya. Kalau tengok, kena tarbiyah iman ni, maksudnya kalau tengok iman ni datang, dia akan berikan dia kesedaran untuk terima benda-benda ni wujud. Kan, tapi kalau kita tak rasa, tak kena, mungkin kita tak rasa. Wallahu alam, kalau kita belum kena lah, bila kena nanti. Dan saya sekarang ni ramai rawat doktor, pakar ni kadang-kadang dia ada masalah yang dia tak pernah settle dengan medical rawatan perubatan. Tapi bila ruqyah settle, sampai kan dia orang terbuka. Jadi tu saya kata, kita sebagai perawat sendiri nak kena gunakan metod yang betul, yang boleh di scientifically boleh proven sikit, tunjuk kat dia orang benda ni, kita boleh buktikan benda ni ada. Bukan dengan cara jadi macam bomoh tu. Itu tak nak tu. Ramai doktor reject sebab kita buat macam bomoh kan. Kita teknik pun macam bomoh. Boleh tengok dari jauh. Itu bagi nasihat salah. Itu saya kata tadi, kalau boleh kita nak perawat-perawat ni ada basic knowledge pasal medical. Sebab saya sanggup buat kuliah ni sebab saya rasa kita kena ada kefahaman ni. Sebab nanti kita faham apa yang dipikir oleh doktor, apa dia fikir oleh pesakit, apa rawatan doktor, sebab nanti kita boleh bagi nasihat yang betul. Bila kita tak tahu, kita akan bagi nasihat yang salah kepada pesakit. Bila nasihat nanti berjumpa doktor kata, ustaz cakap macam ni, doktor akan automatic reject. Automatic reject lah. Jadi tak bagus. Jadi saya rasa macam nak kena betul-betul, kita sendiri nak kena perbaiki metod rawatan kita profesional, kita kena kita boleh buktikan, kita boleh ada record. Benda macam tu lebih profesional lah. Dan kita tak bawa nasihat-nasihat yang salah sampai doktor pun akan confuse. Kita nasihat ni lahir daripada apa yang sepatutnya. Yang Islam pun tak suruh macam tu. Itu kita bimbang tu. Ramai yang pergi, akhirnya kita tengok bercampur-campur. Banyak bomoh. Kita tahu banyak dukun bomoh kat Malaysia ni. Yang akan buat benda pelik-pelik. Akan minta syarat pelik-pelik. Yang mana kita tengok, Allahuakbar. Kita tak tahu macam mana. Tapi bila doktor dengar cerita tu, nak kena ada kumpul bunga lah, nak kena bagi air terjun, 7 air terjun. Bila syarat-syarat tu kau dengar pun kita rasa pelik. Tak rasional langsung. Jadi doktor lagi dah reject. Kita yang tahu ni pun rawatan Islam pun ni rawatan bercampur. Tapi ramai orang tertipu pergi rawatan yang macam ni. Dan kita pula rawatan Islam, kita tak nak betul-betul perbaiki kaedah kita supaya doktor akan terima macam tu. Doktor akan tahu, ni pun kaedah ni kita boleh pakai, kita boleh guna. Dan kita mengharap apa yang kita buat ni Allah bagi dayah kepada doktor-doktor ni supaya rujuk pasien-pasien ni kepada kita. Kalau katakan kes teruk sangat macam itulah yang tak boleh handle. Dan kadang akhirnya pasien sendiri yang cari, bukan doktor yang refer. Tapi dah akhirnya saya nampak, alhamdulillah kami banyak yang doktor refer pada saya. Kadang-kadang mungkin sebab saya doktor kot, tapi nak katakan dia tak yakin kepada rawatan Islam. Tapi kita nak kena perbaikilah insya-Allah metod kita, apa yang kita buat dekat pasien, apa yang kita baca, apa yang kita nasihat pasien tu nak kena perbaiki insya-Allah. Okey? Boleh Haji? Saya rasa itu antara benda yang penting lah. Ada Haji nak tambah ke? Boleh insya-Allah.
Okay, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Cuma satu lagi saya nak tanya doktor. Live ni doktor ada save tak dekat mana-mana sebab saya rasa nak tengok balik lah. Ada insyaAllah. Kita buat Sebab recording. Lain tak boleh elok. Tak boleh elok. Betul. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah. Terima kasih. Tak ada lagi soalan? InsyaAllah. So hari ni Alhamdulillah kita ada 68 yang ikut tadi masa Zoom ni. Alhamdulillah tak ramai lah. Alhamdulillah dalam belas lah tadi. Alhamdulillah insyaAllah. So kita minta Allah bagi kita kekuatan untuk teruskan usaha ni sebab mencabar juga ni sebenarnya. Bila kita nak buat pengisian macam ni, dia jadi complicated sebab tak ada orang buat lagi. Bila kita tengok medical ni benda yang agak terasing. Memang kita rawatan Islam langsung tak ambil kira bab medical sangat. Itu menjadikan jadi saya cuba supaya nanti kita perawat atau orang yang kena ganggu, kena penyakit-penyakit yang misteri macam ni akan faham, akan dapat penyelesaian macam itulah. Kita harap macam tu insya-Allah. So yang hadir ni Alhamdulillah ramai perawat ni juga nak beri saya. Ramai pasien-pasien saya syukur Alhamdulillah. Dan minta kalau apa nak komen tu boleh hantar WhatsApp ke sebagainya kalau untuk perbaikan, untuk apa-apa yang salah tu untuk minta diperbaiki, dibetulkan insya-Allah. Ya. Tak ada soalan apa ya insya-Allah. So rasanya okey Alhamdulillah dan kita okey nanti yang ada soalan kat mana dah daftar semua saya dah bagi nombor ni PA saya. Call dia. Nanti apa-apa nak tanya tempat apa sebagainya tu tanya dekat saya PA ni lah ya. Puan Lela nama dia. Nanti call. Mula Isnin dia boleh call lah. So, kami tutup sebenarnya sampai Ahad ni. Jadi Isnin ni kita mungkin start buka balik. Jadi kita akan buat appointment balik macam biasa lah. So, sebab appointment sekarang ni sebulan ni baru dapat. Jadi wallahu a'lam. Jadi kalau kita dapat cepat rezeki lah insya-Allah. Ya. Okey, alhamdulillah tak ada apa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf atas apa kekurangan yang terlibat. Lain ni memang sangat problem. Saya tak tahu lah nak buat macam mana dah. Ini pakai Unify ni. Saya nak cari tempat yang lebih sesuai, tak tahu nak cari mungkin dekat klinik kot, mungkin lebih baik kot. Tak ada ramai sangat orang guna lain. So bila kat rumah ni macam tu lah, anak-anak semua pakai lain yang sama kan. Jadi kita kongsi-kongsi ni jadi slow. Jadi kita insya-Allah saya mohon maaf atas segala kekurangan tu dan kita sudahi dengan tasbih kifarah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.